Tetapi sebab tu orang bukan Islam kata kita ni gila, kita ni tak siuman, orang Islam ni bodoh, benda tak logik pun dia terima asalkan cerita daripada aku ataupun hadis Nabi SAW. Sebab orang Chinese tu kan, yang driver saya kata, kami dalam Islam ada beberapa konsep. Yang pertama doa, minta. Sebab itu dalam Islam Allah paksa kami berdoa. Paksa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Itu sedikit muhasabah lah peringkat awal tajuk kita ni. Tajuk sebenarnya yang saya bila tengok tajuk ni sangat cantik. Tajuk ni adalah untuk dimuhasabah. Memang kita kena buka pintu hati kita. Kalau kita tak buka pintu hati kita, kita akan menolak apa yang kita nak muhasabah ni. Sahabat Nabi Sayyidina Umar sebut, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kamu sebelum kamu dihisab. Barang siapa yang menghisap dirinya di dunia, maka ringanlah hisapnya di akhirat. Barang siapa yang tidak menghisap, tak menghitung dirinya ketika di dunia, maka beratlah hitungannya di akhirat. Terutamanya orang lelaki, dia selalu dihisap oleh isterinya, betul tak? Kadang-kadang orang perempuan suka muhasabah suami dia lah, bang, awak kan suami sepatutnya gini. Tapi bila suami nak tegur isteri, baru cakap yang pertama, awak ni kan, isteri suka komplain, suka menjawab, contohnya lah ya. Jadi kadang-kadang hisap ni sama ada daripada orang luar muhasabah, orang luar yang muhasabah diri kita. Jadi bila kita sebut muhasabah, kadang-kadang orang lain muhasabah bagi kita. Kadang-kadang peristiwa daripada orang lain jadi muhasabah bagi kita. Kadang-kadang yang lebih patut adalah kita yang muhasabah diri kita. Siapa orang terdekat yang boleh muhasabah kita? Kalau seorang isteri, suami dia, anak-anak dia, pernah tak kita tanya suami, bang, apa awak nak tegur saya? Saya tak akan menjawab walaupun sepatah awak cakap je. Berani tak? Suami yang tak berani nak muhasabah isteri. Tuan-tuan berani tak? Nak tanya isteri, saya sebagai suami, awak nak cakap apa, awak nak tegur apa, awak nak komplain apa, saya tak akan jawab, saya buka seluasnya. Kita kena buat. Sebab akhirat nanti memang anak, isteri, suami kita, mungkin kawan-kawan kita, mungkin ibu bapa kita, adik-beradik kita, semua akan menghisap diri kita, semua akan menuntut. Tak kira lah masa tu kita kata sampai hati ya, anak kita. Saya pernah buat beberapa kali dengan anak saya. Saya ingat anak saya akan puji ya. Kan, kita bayangkan anak kita akan sebut, Umi lah Umi yang terbaik, ibu yang terbaik. Kita bayang macam tu. Rupanya seorang-seorang komplain Umi dia. Umi yang kecil hati, dua. Kita ni bagi dulu amaran. Fikir tu betul, jangan sampai menyakiti hati seorang ibu. Nampak tak ego seorang ibu? Tapi tak, saya memang seminggu sekali, kadang-kadang 2 minggu sekali, bila time semua ada di rumah, duduk dalam satu halaqah. Tapi masa tu suami saya tak boleh ada sama. Anak nak muhasabah, nak tegur kita. Lepas tu time dengan ayah dia pula. Lepas tu lah waktunya setiap anak tu, Masya Allah, okey sekarang nak tegur apa? Atikah. Masa ni kau lah adik dia bagi. Atikah gini, Kak Atikah gini. Seorang-seorang yang umur dah memayis lah. Yang memayis. Sebab 5 orang dah sekolah, seorang lagi tu setahun lebih kan. Jadi saya tengok situasi tu, mula-mula kalau siapa yang tak biasa buat, kita akan rasa macam dia orang tak akan cakap ni. Tapi dah terbiasa, dia orang tunggu sesi tu. Umi sesi muhasabah. Masya Allah. Dan mereka sangat terbuka untuk terima teguran. Sangat terbuka. Daripada adik, daripada orang ni, lama-lama kita membiasakan diri kita untuk kalau bahasa kita dikritik contohnya kan, ditegur. Dan masa tu kadang-kadang kita menangis minta maaf dengan anak-anak. Dia orang ingat rupanya. Umi ingat tak? Masa 10 hari yang lepas lebih kurang. Rupanya dia simpan, tunggu hari nak cakap. Kenapa? Apa yang Umi buat? Ingat tak Umi marah Atikah depan kawan Umi? Umi ada tegur Atikah. Memang tak tinggi suara, tapi Atikah rasa malu sangat. Kita pun kata minta maaf, insyaAllah Umi tak ulang lagi. Nampak tak? Sebenarnya dia orang kadang-kadang tu yang kecil itu, yang darjah 1 tu pun dia simpan. Umi ingat tak hari tu? Gini. Umi cubit kuat sangat. Kata, pada kesalahan Imran sikit je. Kadang kita menzalimi anak kita tak sepadan dengan kesalahan dia, tapi hukuman kita bagi berat. Dia tak boleh terima. Kita nak tegur dia, tapi teguran tak boleh dibuat dengan kasar. Yang dia ingat bukan teguran. Umi tegur apa masa tu buat salah? Dia lupa. Yang dia ingat dia sakit.
Adakah berpadanan hukuman kita kepada anak dengan kesalahan yang dia buat? Padahalnya dia acuan kita. Kita kena cubit diri sendiri sebenarnya. Betul kan? Subhanallah. Jadi muhasabah ni boleh datang daripada pelbagai bentuk. Pagi ni saya terima satu berita semalam 2 hari lepas seorang sahabat sama belajar dulu. Dia mengandung anak yang kelima. Lepas tu operation perlu dibuat. Kandungan baru 28 minggu. Maksudnya lebih kurang 7 bulan, tak sampai 7 bulan. Sebab dia diagnose kanser lidah. Jadi baby perlu dikeluarkan dengan segera dan dia perlu operation lidah. Tapi khabar yang saya baca pagi ni, bila ada orang pergi ziarah, lidah dia perlu dibuang semua dan separuh rahangnya pun dibuang. Faham tak tuan-tuan puan-puan sekalian? Pagi ni saya dapat muhasabah teguran daripada Allah. Subhanallah, bila lidah dibuang ni, seumur hidup tak boleh bercakap. Seumur hidup tak boleh makan dengan normal. Sebab lidah kita tu je yang bawa makanan masuk. Jadi dia akan ditebuk makan tu melalui leher. Ibu yang masih muda, dia muda 3 tahun daripada saya macam tu. Bagaimana ya anaknya, suaminya dan dirinya sendiri dah tak boleh dengar suaranya. Kita sekarang ibu-ibu, bapa-bapa sekalian, kita boleh bercakap lagi dengan isteri, dengan suami, dengan anak-anak. Perkataan apa yang kita keluarkan, apa yang kita nasihatkan, apa yang kita marahkan, semua itu akan dihitung oleh Allah satu persatu setiap saat. Setiap patah akan dihitung, akan diberi balasan. Yang buruk sebesar zarah pun kan, firman Allah akan diberi. Yang baik sebesar zarah pun akan diberi ganjaran. Sebab itu kadang-kadang kita rasa lidah kita kan, padahal Allah yang Malik yang memiliki lidah kita. Sebab itu bila kita sedar Allah yang memiliki semuanya, hatta lidah kita. Jadi Allah bagi peraturan, lidah ini sepatutnya cakap apa. Sebab itu hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, falyakul khaira, dia akan cakap yang baik-baik. Dia fikir dulu, kalau rasa tak baik dia tak cakap. Auliyasmut, ataupun dia akan diam. Sebab itu Nabi sebut orang yang paling selamat akhir zaman ni, zaman fitnah ni kan tuan-tuan. Kalau buka Facebook ni, cerita politik macam-macam. Cerita politik mesti berkaitan dengan cerita orang politik. Dia tak ada politik saja-saja. Bila cerita pasal orang politik, yang jadi heboh, yang jadi menarik, kalau kita nak komen, nak baca panjang, mesti tentang aib. Kalau tentang yang baik-baik, yang elok-elok, dia tak jadi heboh. Kita pun tak menarik sangat berita tu. Baca sepitah lalu je lah. Apa-apa sumbangan ke, apa perubahan dibuat ke, contohlah kan. Tapi kalau yang aib, lagi menyentuh hal peribadi, itu seronok sangat kita canang. Na'udzubillah min zalik. Pasal artis ke, pasal public figure ke, pasal ustaz-ustazah ke, kalau yang elok-elok tu biasa je. Bila keluar je cerita-cerita yang mengaibkan, walaupun cerita peribadi dia, hal keluarga ke dan apa, inilah dunia yang Nabi kata, dunia yang fitnah itu menjadi makanan harian. Memang kita tulis, tapi ia juga adalah dikira sebagai lidah yang berkata-kata, tapi melalui tangan. Apa yang kita komen, apa yang kita like, bahkan apa yang kita like, semuanya akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Jadi saya kan bila tengok sahabat saya dibuang lidahnya, saya teringat seorang ayah kepada sahabat baik saya juga. Dia seorang pensyarah, lidah itulah kecintaan dia. Maksudnya dia menyampaikan ilmu dan dia terkenal dengan pensyarah yang sangat tinggi ilmunya, diuji dengan kanser lidah juga. Tapi dia kata ayah dia memilih untuk tidak operation, tak buang lidah. Setelah beberapa bulan meninggal dunia. Maksudnya kanser lidah ni memang perlu dibuang lidah supaya tak. Allahu Akbar tuan-tuan puan-puan sekalian. Allah bagi kita lidah. Hari ni kita dah baca Al-Quran belum? Allah yang memiliki lidah ni, Allah mengaturkan apa yang perlu kita cakap sepatutnya. Agak-agak lebih banyak kita cakap berdasarkan yang Allah nak, Allah yang Khalik yang ciptakan lidah, ataupun kita cakap dengan apa yang kita nak. Subhanallah, Alhamdulillah. Baiklah tuan-tuan puan-puan sekalian, saya ucap terima kasih di atas jemputan istimewa ni pihak TMB, anak syarikat TMB kan. Ini pusat latihan TMB. Dan di hadapan saya ni orang-orang alim juga. Jadi saya bercakap bukanlah kerana saya lebih tahu, lebih berilmu, tidak. Sekadar berkongsi dan jalankan amanah bila orang jemput untuk menyampaikan ilmu, kita berkongsi saja. Dan memang orang yang menyampaikan akan cakap yang baik-baik ya kan. Bukannya mewakili diri. Kalau nak mewakili diri tak mampu cakap apa-apa.
Sebab kita sangat lemah. Kita selalu bergelumang dengan dosa. Kita pun lemah sebagai seorang ibu, isteri, hamba Allah dan sebagainya. Jadi atas dasar tu saya rasa ringan sikit tanggungjawab saya. Sebab kita nak berkongsi dan jalankan amanah bila orang minta. Tajuk yang diberikan iaitu Cinta si dia nombor 3. Siapa tu si dia tu? Orang lelaki siapa si dia? Tuan, siapa si dia tu? Dah confused. Si dia tu kita. Ya. Orang perempuan, kita paling sayang siapa? Okey, kalau diberi pilihan antara anak dengan suami, mana lagi sayang? Sudah dah confused kan? Siapa nombor 3 ni ya? Okey, orang lelaki, orang rumah dengan anak, mana lagi sayang? Dua-dua sayang. Tengok anak. Saya pernah buat soalan ni bila kita edarkan kertas. Kita kata kita dalam situasi yang kita terpaksa memilih. Memang kita kan boleh nak belaka. Nak mak ayah, nak anak, nak suami. Dalam situasi atas sampan tu memang tak boleh lebih, akan tenggelam. Contohlah adalah kita buat cerita sikit kan. Kita terpaksa memilih. Yang perempuan kebanyakannya memilih anak. Encik kena tahu ya. Memilih anak. Yang lelaki, sebab kita letak mak ayah, anak, pasangan. Yang lelaki, dia banyak pilih mak ayah. Dia pilih mak, yang masih ada mak. Kalau mak dia meninggal tu, dia akan pilih anak juga. Jarang yang memilih meletakkan pasangan masing-masing. Sebab apa? Orang perempuan sebab apa? Anak ataupun ibu ayah adalah darah daging, betul kan? Darah daging, dia tak akan putus macam mana pun. Ikatan suami isteri terikat dengan lafaz akad nikah. Dan dengan lafaz juga dia boleh terputus anytime, betul kan? Tiga patah perkataan boleh mengubah hidup kita. I love you, I miss you, I need you, I want you. Orang perempuan kau dapat lah ayat ni kan, pagi-pagi tu dia sengih sampai petang. Sebab tu tuan-tuan, kalau tulis mesej sekarang dekat isteri ni, I love you, I want you, I need you. Contohlah kan. Nanti petang karang memang lauk special dia masak. Walaupun tuan-tuan tak rasa rindu pun. Alah, rindu apa kita kerja. Bagi je mesej rindu buat-buat. Orang perempuan memang tu macam suntikan lah semangat. Seronoknya. Lagi dah berapa tahun tak dapat. Tak dapat mesej-mesej macam tu. Subhanallah, 3 patah perkataan boleh mengubah kehidupan. Dia gelak lain tu. Dan 3 patah perkataan pun boleh mengubah kehidupan kita. Contohlah, I hate you. Terus berubah hidup kita. Ataupun saya ceraikan awak. 3 patah perkataan juga, terus berubah. Maksudnya, walaupun 3 patah perkataan, lidah ni bila keluarkan boleh mengubah emosi, kehidupan, cara berfikir, cara bertindak. Betapa pentingnya lidah, kurniaan lidah yang Allah berikan pada kita. Masya Allah. Subhanallah, lidah ini satu anggota yang sangat mudah bila nak buat ibadah, buat pahala, dan sangat mudah menghapuskannya semula. Betul atau tidak, tuan-tuan? Tuan-tuan baca Al-Fatihah contoh, baca satu muka surat Al-Quran. Baca daripada atas Bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf. Kalau siapa tak pernah kira, Bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya setiap satu huruf itu diberikan satu kebaikan, 10 kebaikan. Kalau 19 genapkan 20, 20 kali 10 jadi berapa? 20 kali 10 200 ya. Betul lah, 200. Sebab tu ada orang baca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Dah banyak, Sadaqallahul Azim. Banyak dah tu. Kalau siapa rajin cuba kira, satu muka surat Al-Quran kita baca ada berapa huruf? Kali 10, subhanallah banyak. Pahala yang boleh dibuat daripada lidah. Kita pula tak sempat nak buka Al-Quran, ulang je Al-Fatihah 7 kali contohnya. Al-Fatihah 10 kali. Subhanallah. Kalau Qul Huwallah itu kita ulang 10 kali Qul Huwallah. Antaranya hadis Nabi menyebutkan akan dibina istana di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Qul Huwallah surah Al-Ikhlas 10 kali. Ada orang kata mudahnya ustazah, macam tu je. Sebenarnya dengan kita mengulang-ulang surah Al-Ikhlas 10 kali sehari sekurang-kurangnya,
Akhirnya kita jadi orang yang ikhlas. Itu sebenarnya ganjaran yang Allah bagi untuk setiap amalan supaya kita istiqamah. Bila selalu istiqamah, tak nak tinggal ikhlas 10 kali sehari. Sebab itu al-ikhlas, tak ada perkataan dalam surah Qul Huwallah itu al-ikhlas. Tetapi itu surah 1/3 Al-Quran. Kalau 3 kali baca 3/3 Al-Quran, umpama membaca 30 Al-Quran, 30 juzuk Al-Quran, apa yang nak disampaikan? Apa yang Al-Quran sampaikan? Cerita, larangan, ganjaran, semua itu untuk mendidik kita jadi orang yang ikhlas. Ikhlas datang kerja. Datang kerja ni ikhlas tak? Tuan-tuan, ikhlas tak datang kerja? Alhamdulillah, tengok muka ikhlas tu. Kalau bos kata bulan ni tak ada gaji, minta maaf, meleset, datang tak kerja? Boleh pegang kena rakam tu. Betul ke datang? Walaupun tak ada gaji pun datang juga. Sebab apa? Okey. Tapi kalau saya tak datang lah. Adakah bila tak datang tu tak ikhlas? Tuan-tuan datang hari ni ikhlas tak ni? Ke sebab diwajibkan ni? Memang diminta surat tunjuk sebab ke kalau tak datang? Tak, memang ikhlas datang. Subhanallah. Kita datang mungkin sebab diwajibkan, itu adalah ukuran manusia. Tetapi rugi kalau tuan-tuan, puan-puan sekalian tak disertakan dengan ikhlas. Sebab apa? Orang yang keluar daripada dewan ni bila ikhlas, dia dapat ganjaran manusia dan juga dapat ganjaran daripada Allah. Berada di majlis ilmu di taman syurga Allah sangat besar, sangat pahala dan ganjarannya dan kebaikan yang kita akan dapat. Mungkin insya-Allah selepas kita keluar daripada dewan ni, Allah selesaikan masalah kita. Allah beri jalan keluar. Allah beri kelapangan daripada kesempitan. Allah beri yang pertama, hati kita lebih tenang insya-Allah. Tapi niat kerana Allah, nak cari ilmu Allah dan nak berubah. Sebab itu bila kita dengar suatu majlis ilmu, hadir majlis ilmu, yang pertama kita kena ada ilmu. Mesti dapat sesuatu ilmu, matlamat kita. Yang kedua kena ada kesedaran. Nak rasa ada sedar tu. Lepas tu yang ketiga adalah bagaimana skill yang perlu kita dapat daripada majlis ilmu tersebut. Sebab itu saya dipesak oleh guru saya, Ustazah, kalau nak ceramah pastikan ada 3 ni. Pertama mesti ada ilmu, jangan cakap kosong, suka-suka, gelak-gelak. Kemudian yang kedua, kena ada bagi sedikit kesedaran. Kesedaran ni mesti kena ada slot sikit muhasabah. Dan yang ketiga, kena bagi skill ataupun bagi apa yang boleh dibuat, apa amalan yang perlu dibuat bila balik. Barulah berkesan sesuatu penyampaian tu. Jadi saya cuba jaga 3 perkara ni. Tadi kita buat sikit muhasabah, sikit je nak sentuh hati kita. Sekarang kita nak masuk dalam bab ilmu, kemudian saya tak nak kita balik kosong, yang mana benda praktikal yang kita boleh terbuat bila balik, insya-Allah. Baiklah, tadi kan bila saya tanya siapakah orang yang paling utama antaranya. Bila kita sebut anak, sebab apa anak? Anak ini memang darah daging. Esok kita sakit macam mana tuan bila tua, kawan-kawan datang jenguk je. Percayalah. Anak tu di kecil hati macam mana dengan kita pun dia akan jaga juga kita. Sebab kita ayah dia. Mak kita pun samalah. Mak lebih rapat dengan anak biasanya. Sama juga orang tua, dia tak akan tinggalkan anak dia. Kasih sayang, bonding ni memang sangat kuat. Tapi bagaimana ya, kerana hubungan suami isteri yang baguslah, yang kuatlah kerana Allah ni lah yang akan memastikan anak kita membesar dengan baik, anak kita boleh capai matlamat, kita sayang anak kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, alhamdulillah. Jadi yang saya faham tu, cinta si dia nombor 3. Yang pertama, cinta kepada Allah nombor 1. Cinta kepada Rasulullah nombor 2. Kemudian yang kami ataupun anak-anak. Ada orang kata, Ustazah, kita kena bagi persen ke? Ada yang letak persen. Dia letak Allah 50%, Rasulullah 40%. Jadi manusia 10%. Saya pernah tanya guru saya tentang ni, perlu ada tingkatan ke macam mana? Dan saya dapat satu ilmu, dia kata, mencintailah semuanya dengan sepenuh hati. Maksudnya, cintailah Allah 100%. Cintailah Rasulullah 100%. Dan anak sakit dengan bangun malam untuk qiyamul lail, mana lagi kuat untuk kita bangun malam? Anak sakit. Kalau suami sakit, bangun malam tak? Pandai-pandai dia lah kan. Dia demam, makan ubat, kita pun huang-huang sebelahan. Anak kecil sakit, demam, anak tak boleh tidur. Ibu pun boleh tak tidur malam tu juga. 3 jam tak tidur, 4 jam takut panah dia naik apa semua.
Tapi untuk qiyamul lail 5 minit, walaupun dah bangun turun buat susu, sambung balik tidur. Adakah itu menunjukkan kita letakkan cinta Allah di belakang? Kadang-kadang orang tanya saya, Ustazah, saya ni, saya rasa macam saya menyertai kerja saya lebih daripada cintakan Allah. Sebab saya boleh kerja 8 jam, lepas tu boleh overtime pula. Sebab apa? Saya nampak duit tu. Saya kira tu. Adakah saya telah meletakkan Allah di belakang? Adakah saya meletakkan Rasulullah di belakang? Sebab apa? Pertama, kita ni manusia. Kita hidup di dunia. Kita memang nampak dunia. Betul kan? Apa yang Allah janjikan di akhirat? Pahala semua ke akhirat. Dan apa yang Allah beri kita tentang ketakutan azab kubur, neraka tu pun dekat akhirat. Bahkan tak ada seorang pun datang cerita pada kita sampai hari ni, betul lah azab kubur tu betul-betul berlaku, lepas tu dia masuk kubur balik. Saya nak tanya, kita tak pernah ada bukti yang betul-betul azab kubur tu benar-benar berlaku. Sahabat cuba jawab al-malaikah, iman para malaikat. Iman dia yang paling hebat, yang paling pelik, paling ajaib. Nabi kata, fakaifa la yu'minun, bagaimana mereka tak beriman? Iman para malaikat tak pelik. Wahum inda rabbi, iman para malaikat, malaikat ni duduk bersama dengan Allah. Dia dah tengok syurga, dia tengok neraka. Sebab itu malaikat tak pelik, hidup dia berzikir, beribadah je. Sebab itu bila Nabi dalam peristiwa Isra Mi'raj naik ke langit yang pertama, melihat para malaikat sujud, tak bangun-bangun. Bila Rasul tanya malaikat Jibril apa yang para malaikat buat, itu di kalangan malaikat yang sujud daripada awal penciptaan sampailah kiamat nanti. Naik pula tingkat lain yang rokok tak bangun-bangun, ada yang berdiri tak bangun-bangun, maksudnya kerjanya ibadah saja. Subhanallah. Kemudian sahabat pun menjawab, warajulun anbiya, iman para nabi ya Rasulullah. Rasul jawab, fakaifa la yu'minun, iman para nabi tak pelik. Al-wahyu yursila ilahim, wahyu turun melalui para nabi. Sahabat cuba jawab lagi, wa nahnu ya Rasulullah, iman kami yang pelik ya Rasulullah. Rasul jawab apa? Fakaifa la tu'minun, bagaimana mungkin kamu tak beriman, iman kamu tak pelik. Wa ana azhar bainakum, aku ni jelas depan kamu. Sahabat Nabi sempat jumpa Nabi, tengok sendiri peristiwa mukjizat yang Nabi tunjukkan, belah bulan, macam-macam mukjizat Nabi. Disebutkan Nabi Muhammad, Nabi yang paling banyak mukjizat, beratus-ratus mukjizat. Sebab tu ada buku cerita tentang himpunan mukjizat Nabi, yang kita tahu sikit je. Jadi tak pelik, Nabi kata iman kamu tak pelik. Lalu sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu alam, Allah dan para rasulnya lah yang tahu. Lalu para sahabat serahkan kepada Rasul pun jawab, qaumun yaji'una min ba'dikum yajiduna suhufan wa yu'minuna bih. Fatuba man yarani fayu'minu bih. Fatuba, fatuba, fatuba. 3 kali Nabi ulang. Faman lam yarani fayu'minu bih. Subhanallah. Nabi cerita pasal siapa? Nabi kata suatu kaum yang akan datang selepas kamu yang ada padanya hanyalah suhuf, yakni Al-Quran. Wa yu'minu nabi, dan mereka percaya betul-betul apa yang disampaikan dalam Al-Quran. Masa tu Rasulullah pun dah tak ada. Nabi kata beruntunglah orang yang pernah bertemu denganku lalu dia beriman kepadaku. Kamu semua ni lah. Dan fatuba, fatuba Nabi ulang 3 kali. Beruntunglah, beruntunglah 3 kali Nabi ulang. Mereka yang tak pernah bertemu denganku tapi dia beriman kepadaku. Subhanallah. Nabi cerita tentang diri kita, umat akhir zaman yang iman kita paling pelik. Sebab kita tak pernah pun jumpa Nabi, tapi kita sangat yakin Nabi Muhammad satu susuk tubuh seorang Nabi akhir zaman, dan kita wajib beriman dengan Nabi Muhammad. Dan apa saja hadis Nabi, apa saja firman Al-Quran kita yakin. Buktinya apa? Masa kita kecil kan, ustaz cerita pasal laut terbelah. Logik tak akal kita laut terbelah? Nabi Musa alaihi salam dengan tongkat, laut terbelah 2 kan, boleh lalu tengah-tengah sampai habis. Akal kita logik tak tuan-tuan? Tak logik. Tak logik. Hari ni manusia macam mana pun teknologi canggih tak mampu nak belah laut. Bukan sekadar sampai tengah, yang depan-depan pun tak boleh belah laut. Tetapi sebab itu orang bukan Islam kata kita ni gila, kita ni tak siuman, orang Islam ni bodoh, benda tak logik pun dia terima asalkan cerita daripada Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Memang kalau ikut tak logik, mungkin masa kecil kita kata tak logik lah ustaz, macam tak logik ya cerita ni. Tak logik lah boleh belah bulan guna jari. Kita boleh je persoalkan masa kecil sebab budak-budak lagi kan. Tetapi sebab itu Nabi kata iman kita ni sangat pelik, sangat ajaib. Benda yang tak logik langsung, balik cerita pula dekat mak. Mak tahu tak ni boleh belah bulan.
Orang bukan Islam, orang kafir kata kita bodoh, kita gila. Akhirnya mereka terpaksa terima hari ni bila satelit tengok bulan memang ada skar, sekeliling bulan itu ada parut menunjukkan bulan pernah terbelah dulu. Subhanallah, Allah Akbar. Mereka arkeologi pula jumpa kesan memang laut pernah terbelah dua dulu. Masya Allah. Semuanya membenarkan. Sebab itu yang paling mahal dalam hidup kita pada saat ini adalah iman. Percaya tanpa bukti. Percaya tanpa perlu ada apa-apa, percaya semata-mata. Sedangkan orang bukan Islam, tuan-tuan puan-puan sekalian, mereka masih lagi tak boleh menikmati nikmat percaya ni. Subhanallah. Saya kan 2 hari lepas balik daripada airport. 2 hari lepas pergi Johor, lepas tu pergi Kelantan. Lepas tu on the way balik tu orang Cina, Grab car tu orang Cina. Dia kata saya anak 2 orang. Saya susah hati, berat hati, fikir-fikir ni. Esok anak saya nak kerja apa? Esok anak saya gini-gini. Susahlah hidup sekarang. Anak tak boleh ramai. Lepas tu dia tanya saya. Saya yang cakap. Saya anak 6 orang, nak masuk 7. Oi, gila oi. Lepas tu dia kata, oi. Dia berhenti lepas saya takut juga dia buat macam ni. Macam kagum sangat. Saya sebelum ni pernah anak kelima tu saya, anak kelima, anak keenam. Jadi tak ingat pula. Anak kelima saya lahir di Australia kan. Setiap kali saya pergi check up, doktor, oh you are crazy woman, you are crazy woman, crazy. Bukanlah nak kata kita gila sungguh. Maksudnya, ya Allah, you nak jaga macam mana anak ni? Saya jawab pada orang Chinese tu kan, yang driver, saya kata, kami dalam Islam ada beberapa konsep. Yang pertama doa, minta. Sebab itu dalam Islam, Allah paksa kami berdoa. Paksa, solat wajib. Dan solat itu, dari segi bahasanya, adalah doa. Betul tak? Maksudnya Allah paksa kita minta dengan dia. Maha baik Allah, subhanallah. Allah tahu kita sangat lemah nak minta dengan Allah sampai Allah wajibkan. Kalau kamu tak minta, berdosa. Sebab itu surah daripada doa iftitah, lepas tu baca surah Al-Fatihah, semua tu sampai habis, semua doa. Cuba baca Rabbil fili, ya Allah ampunilah aku, warhamni, rahmatilah aku, wajpurni, tutuplah aibku, warfa'ni, tinggikanlah darjatku, warzuqni, berilah rezeki kepadaku, wa'fu anni, wahdini, berilah hidayah kepadaku, wa'fu anni, wa'afini, wa'fu anni, berikanlah afiat kesihatan padaku dan maafkanlah aku. Duduk antara 2 sujud tu memenuhi segala keperluan hidup kita. Allah paksa kita. Kalaulah solat tak wajib, pilihan agak-agak kita semayang tak? Kalau pilihan saja, tak semayang pun tak apa. Tapi Allah wajibkan. Sebab apa? Allah sebut apa dalam Al-Quran? Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-Ku bertanya padaku, kepadamu wahai Muhammad, katakanlah aku sangat dekat. Qarib, sangat dekat. Ujibu da'wata da'i iza da'an. Aku akan memakbulkan setiap permintaan hamba-Ku apabila dia meminta. Syarat pertama, minta. Malas minta dengan Allah. Kadang lepas semayang gulung-gulung macam tu je kes semayang. Bagi salam dah, tak ada, malas nak minta dengan Allah kita ni. Padahal kita ada Allah yang Wahab, yang Maha memberi, yang Mujib, yang Maha menerima, yang Maha memakbulkan. Allah yang Razak, yang Maha memberi rizki. Allah yang Ghani, yang Mughni, Allah yang Maha kaya dan memberi kekayaan. Tapi kita lebih banyak merungut, kita banyak mengeluh daripada banyak meminta dengan Allah. Sedangkan Allah yang Wasi, yang Maha luas. Subhanallah, tu nama Allah, Asma'ul Husna semuanya kan. Saya kata dalam Islam, satu, kami diwajibkan untuk meminta. Maksud Tuhan kami wajibkan, paksa kami minta dengan dia. Subhanallah. Dan yang kedua, kami juga ada satu konsep tawakal. Dia kata tawakal, saya pun terangkanlah. Tawakal ni macam ni, dah minta, kami usaha, dah kami serah. Saya memang ada anak ramai, tak takut ke esok dia orang nak kerja apa, belajar, duit tak cukup, macam-macam lagi ni. Kami yakin setiap anak yang lahir, masa tu saya borak dengan Ustazah Atikah dalam kereta, dia pun dengar sama. Setiap anak yang lahir ada rezeki. Bukan kami yang susah, kami hanya berusaha setakat mana yang kami mampu. Tentang anak, kalau satu hari saya mati pun, suami saya mati, saya tetap bukan susah hati nak mati ataupun saya membesarkan anak dengan susah hati. Saya yakin setiap anak tu ada rezeki. Memang Tuhan kami dah tetapkan setiap anak ada rezeki. Jadi saya tak adalah risau. Awak tak susah, awak tak bimbang? Ya, saya tak adalah bimbang, tapi usaha je lah apa yang mampu hari ni. InsyaAllah dia orang tak akan apa. Allah akan jaga, Tuhan akan jaga. Dia pun terdiam, mungkin dia fikir konsep. Lepas tu saya tanya dia, kalau semayang dekat mana? Saya tanya dia, semayang kat mana kan?
Dia kata dekat, sebab dia Buddha kan, ada ni semayang kat sana. Kita pula semayang kat mana? Kita semayang kat mana? Kita boleh semayang anywhere, di mana-mana. Itu kelebihan yang ada pada umat Islam sahaja. Hebatnya kita. Saya tengok satu kisah, saya dengar daripada Aiki, macam mana seorang mu'alaf Cina ni, dia masuk Islam, dia perempuan. Dia kata pernah satu ketika, ada orang datang buat bancian rumah ke kampung dia, semua Cina belaka. Semua Cina belaka, kawasan perkampungan Cina. Datang seorang lelaki, cek bancian tu kan. Orang lelaki Muslim, lepas tu masuk mungkin dia tengok masa dah masuk asar, masuk waktu solat, lelaki ni minta izin nak tumpang semayang kat rumah dia. Masa ni dia baru darjah berapa, kecil lagi. Lepas tu dia tengok, lepas tu mak dia ni terkejut. Mak, boleh ke you semayang kat rumah saya ni? Boleh, kat mana-mana pun orang Islam boleh solat. Lepas tu dia minta alas ke kain ataupun dia bagi kotak macam tu, tak ingat. Lepas tu dia tumpang ambil wuduk. Lepas tu dia solat, dia cek kiblat kan, cek kiblat apa semua. Subhanallah, itulah permulaan dia kata hati dia terbuka untuk Islam. Dia cakap apa? Hebatnya orang Islam. Datang banci sampai sini pun Tuhan dia ikut dia. Faham tak? Dia orang kalau nak semayang nak apa, kena bagi tokong, betul tak? Kena keluar, kena ada tempat. Dia kata hebatnya Tuhan orang Islam, ikut ke mana-mana dia pergi ya. Masya Allah. Sejak daripada tu dia kata, kalaulah lelaki tu dengar hari ni, dia dah besar, hari tu kuat Hakim kan, terima kasih sebab anda lah yang membuat permulaan saya mencari Tuhan. Masya Allah, Allah Akbar. Kita tak sedar benda ni kadang-kadang. Kelebihan keistimewaan kita jadi orang Islam. Contohlah kalau kita letakkan suami nombor satu kan. Contoh nombor satu suami. Bila sakit, telefon suami, bang sakit lah. Suami boleh buat apa? Boleh urut. Suami buat apa? Macam mana gilir? Bawa pergi klinik. Ni tempat kerja ni. Contohlah, orang kata, Ustazah bahayanya, Ustazah kandungan dah masuk 8 bulan lebih, naik flight, betul kan? Sebenarnya saya ni ngam-ngam je. Pramugari tu lepas tak nak lepas je, tapi ada surat doktor, saya minta doktor tu cakap, kalau airline lain tak lepas dah sebab 32 minggu dah. Doktor cakap, saya pujuk doktor, tulislah yang saya ni memang available, saya masih sihat, saya masih kuat, tanggungan ni. Jadi memang saya tengok surat doktor tu memang sangat bagus. Please izinkan dia untuk naik kapal terbang. Surat doktor. Tapi ada bimbang tak saya? Ada. Sebab pressure tinggi tu bahaya pada kandungan. Sebab kandungan dah ni. Kemudian kandungan yang keberapa pula, maksudnya risiko tu. Kemudian bila berlaku hentakan, bila turun. Ada turun, hentak kuat kan. Subhanallah. Masa tu memang tak ada siapa bersama kita. Walaupun masa kita sakit, senak sebab jadual penuh, kita boleh telefon je suami, bang, ya Allah senak lah ni, sakit lah ni. Tapi subhanallah, bila kita letakkan Allah nombor satu kan, pegang bahu, ya Allah, ya salam, engkau lah yang maha memberi sejahtera, sejahterakanlah kandunganku ya Allah. Setiap kali tu kita akan jadi, ya Allah, sakitlah ya Allah. Yang boleh menghilangkan sakit kita hanyalah Allah. Betul kan? Bukan kata suami tak ada peranan apa, suami bagilah semangat, suami bagilah ni apa semua. Tapi memang hakikat sebenarnya memang yang sentiasa bersama kita setiap saat hanyalah Allah. Yang setiap saat bersama kita, tak pernah meninggalkan kita, hanyalah Allah. Suami sangat terhad boleh tolong kita. Anak sangat terhad, kawan-kawan sangat terhad. Kita bangun pagi tadi sampai tidur balik, yang menguruskan hidup kita Allah ya barik, yang maha mengaturkan. Allah aturkan hidup kita sempurna. Keluar selamat, balik rumah selamat. Siapa yang jaga kita? Allah ya Hafiz, yang maha menjaga. Allah ya Muhaimin, semua ini nama Allah Asma' Husna ya, yang maha mengawasi kita. Ada orang aksiden, ada orang kena ragut, ada orang rumah dia masuk pencuri. Kita selamat daripada semua ni. Aksiden pun tak adalah sampai teruk. Nak sebutnya, selama ini kita terdedah dengan bahaya sangat banyak. Anak orang tu kena colek, banyak sangat bahaya di luar sana. Keluar je daripada rumah, kita berhadapan dengan bahaya. Tapi sebab ada Allah yang tak pernah tinggalkan kita, Allah ya Hafiz, ya Muhaimin, Allah ya Basir, yang selalu memerhatikan kita, Allah ya Sami', yang sentiasa mendengar keluhan kita, Allah ya Syahid, Allah yang selalu menyaksikan kita. Allahu Akbar, Allah sangat baik dengan kita. Sebab itu, bila tajuk hari ni, kan, sayang si dia nombor 3, yang saya kata 100% tu macam ni. Bila berkaitan dengan Allah, melibatkan Allah, memang kita kena tolak tepi tentang anak, tentang suami. Contohnya beginilah kan, bertembunglah
Solat dengan kehendak suami ataupun kehendak anak. Contohlah kan, bila bertembung, kita dahulukan solat. Tapi tengok keadaan lah, kalau ada masa lagi apa semua kan. Kalau perut lapar dengan solat, nak dahulukan mana ni? Makan dulu tuan-tuan. Ya. Masalah kita ni memang kenyang, dah terlebih kenyang. Kan? Melainkan kalau dalam keadaan memang kita sangat lapar, hidangan pun dah ada, dengan niat makan tu supaya kita solat dengan lebih khusyuk. Itu maksud hadis Nabi tu. Supaya solat kita lebih tenang, lebih khusyuk. Kita makan sekadarnya untuk hilangkan. Tapi bila dah makan, kita makan sampai kenyang-kenyang, menyandar, barulah semayang khusyuk, itu cakap. Sebenarnya tak. Cara kita makan tu telah menghalang untuk dapat khusyuk. Dan kita makan bukan keperluan dah ketika tu. Memang sebab nafsu memang melantak sungguh-sungguh sebab makan dah keadaan yang lapar. Jadi dalam keadaan tersebut sunat untuk kita makan sekadarnya untuk hilangkan rasa lapar, kemudian salatlah. Ini sampai menambah-nambah apa semua, bukan kata tak boleh, bukan kata haram. Tetapi bila bertembung waktu salat dan juga makan, kalau masih lagi lapar tu sikit baru lapar, masa itulah guna hujah tu. Kan bila makanan tidang sunat makan dulu. Tapi ia dalam keadaan bagaimana? Kelaparan yang kita mengganggu khusyuk. Keutamaan di situ tetap solat sebenarnya. Faham tak? Sebab kalau kelaparan yang teramat mengganggu tenang solat. Jadi kita dibenarkan untuk makan sekadarnya supaya mendatangkan ketenangan. Sebab itu para sahabat, dia makan sekadar menegakkan tulang belakang. Kalau tak makan melepek, tak boleh nak bangun. Makan tu sekadar untuk menguatkan badan. Tetapi kita hari ini terbalik. Makan melemahkan untuk ibadah. Baca Quran tak sampai satu muka surat, dah terlelap, dah tidur. Sebab makan terlebih. Sebab kita ni semua terlebih belaka. Kita sepatutnya makan sikit, tapi kita sikit-sikit makan. Kita sepatutnya rehat sedikit, tapi sikit-sikit nak rehat. Patut tidur sikit, malam kita banyakkan ibadah, tapi sikit-sikit nak tidur banyak. Kita sepatutnya cakap sikit-sikit. Ini orang paling selamat. Tapi kita sikit-sikit nak bercakap. Memang kita terbalik. Sebab itu subhanallah, kalaulah dengan lapar sedikit kita teruskan juga solat dalam keadaan tak mengganggu ketenangan solat, itu lebih afdal kita dahulukan. Subhanallah. Okey. Kemudian bila kita sayang Rasulullah 100%, time kita selawat. Sebab itu ada satu kalam ulama, apabila kamu bersama dengan Allah, lupakan makhluk. Apabila kamu bersama dengan makhluk, ingat kepada Allah. Faham tak? Ketika kita bersama dengan Allah, cuba lupakan makhluk. Tapi saat kita bersama dengan makhluk, jangan lupakan Allah. Faham tak tu ya? Faham lah tu. Bila salat, cuba. Sebab apa? Masa salat, masa zikir, masa baca Al-Quran, sangat susah kita nak ingat Allah. Masa itulah semua makhluk datang. Makhluk kita suka, makhluk tak suka. Allahu Akbar. Kenapalah tak keluarkan ayam siap-siap? Kan kalau tak bolehlah masak terus lepas semayang. Allahu Akbar. Dapat 3 idea yang bernas. Masa meeting tadi tak keluar idea tu. Subhanallah. Sebenarnya orang yang tak ada masalah sebelum solat, bila angkat je takbir, dialah orang yang paling banyak masalah. Masalah semua datang. Maksudnya banyak benda nak fikir ni. Barang hilang boleh jumpa masa solat. Orang lelaki masa solat fikir tak? Ke memang khusyuk je? Tuan-tuan fikir apa masa semayang? Pasal Palestin. Kan orang lelaki kan isu besar-besar je ya, pasal Syria. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar sebelum solat akan masuk dalam solat. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar sebelum solat akan masuk dalam solat. Pintu kepada hati ada 2. Yang pertama mata, yang kedua telinga. Ini pintu kepada hati. Dan dia akan keluar melalui lidah. Siapa yang jaga apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, yang keluar daripada lidah baik. Jadi kalaulah seseorang itu dia keluar daripada lidah dia benda yang tak elok, buat lawak lucah-lucah contohnya. Contoh je ya. Mohon terasa. Contoh.
ataupun mengumpat orang dan sebagainya, ia datang, ia mesti ada kaitan dengan apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Sebab itu antara sunnah Nabi, sebelum solat, baca beberapa Al-Quran dulu. Baca Al-Quran dulu. Kan Nabi bila Anas bin Malik ditanya Rasulullah, maksud selepas sahur Rasulullah buat apa? Baca lebih kurang 50 ayat. Lebih kurang 10 minit. Itu yang boleh tahu jarak waktu imsak tu antaranya. Sebab apa? Apa yang kita baca, contohlah kalau kita nak ubah betul solat kita, nak dapat solat berkualiti, solat yang tenang, solat yang ada nilai, solat yang boleh mengubah diri kita, yang boleh ubah hidup kita, yang boleh ubah rezeki kita, yang boleh ubah hubungan kita dengan suami isteri, yang boleh ubah anak-anak kita, mesti bermula daripada solat yang berkualiti. Siapa yang ubah solat, Allah akan ubah sekeliling dia. Hadis Nabi kan, Nabi sebut, Ifazillah yahfazka, kamu jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Ifazillah tajidu tujahaka, kamu jaga Allah, kamu akan dapati Allah ada depan kamu. Wa iza sta'anta fasta'in billah, bila kamu perlukan pertolongan, minta tolong dengan Allah. Wa iza sa'alta fas'alillah, bila kamu perlukan sesuatu, nak sesuatu, minta saja dengan Allah. Nabi bersabda, as-salatu imaduddin, solat ini tiang agama dan tiang kehidupan. Adin maksud juga tiang kehidupan. Faman aqamaha, siapa yang mendirikan solat, aqamaha ni kena faham, bukan solat saja-saja ni. Faqad aqamaddin, dia sedang mendirikan agama dan mendirikan hidupnya. Waman taraka, siapa tinggalkan solat, faqad hadamaddin, maka dia telah meruntuhkan agama dan meruntuhkan hidup dia. Runtuhkan kehidupan dia suami isteri, dia sedang runtuhkan kehidupan anak-anak, dia sedang rosakkan rezeki dia ada kaitan semua. Adin ni masuk agama dan juga kehidupan. Tuan-tuan, saya sebelum berhenti kerja, dulu saya kerja di JAKIM, Jabatan Agama, saya sebagai perunding cara rumah tangga, kaunselor. Kerja saya tak boleh lari. Kalau tuan-tuan hari-hari orang cerita masalah, tuan-tuan lari tak? Siapa sanggup? Kalau hari-hari lah orang ketuk pintu rumah kan, ada masalah ni, esok datang lagi. Hari ketiga saya rasa kunci pintu kerik-kerik duduk dalam rumah, padahal ada dalam rumah tu. Tapi masa tu sebab Allah bagi amanah tugas, satu hari 4, 5, 6 kes. Orang lelaki pun datang mengadu apa semua. Tapi masa tu Allah bagi saya ilmu ekspres tentang masalah manusia, masalah suami isteri, masalah anak, masalah rezeki. Dan saya niat saya sebab tu bila orang datang, kita mulakan dengan Al-Fatihah. Nanti kita pasu tutup, saya kata apa yang saya cakap, ilham daripada Allah. Memang minta petunjuk daripada Allah sebab lain kes, lain kaedah dia. Dan saya kata sangat penting pertolongan Allah nak buka pintu hati bila orang ni dengar. Subhanallah, Masya Allah tuan-tuan. Kami buat kajian, punca masalah rumah tangga, masalah manusia, masalah kehidupan. Sebab kita buat statistik daripada soal sidik, dia orang akan jawab. Punca utama solat. Punca utama solat. Maka ubatnya juga solat. Orang Islam tak nampak macam mana kaitan solat boleh selesaikan masalah rumah tangga dan bagaimana sebab solat masalah rumah tangga, masalah anak, masalah rezeki. Tapi bila kita jelaskan betul-betul kaitannya, sebenarnya bunah je. Contoh, Ustazah, isteri saya ni tak hormat saya, dia suka maki hamun. Saya pun baca mesej, maki hamun sungguh-sungguh ni bukan tahap biasa ni. Hei setan, kau tak reti nak balik ke? Bukan saya reka, tuan-tuan rasa berapa lama boleh bertahan? Lepas tu Ustazah baca lagi mesej lain. Hei babi, kau nak balik kau berapa ni? Oh, panggilan manja. Manja tak? Yelah kalau hei babi, kan manja tu. Saya kan terkejut. Saya kata, ush dahsyat tuan, dahsyat ni. Lepas tu saya telefon isteri dia sebab nak buat temu janji apa kan. Saya ingat kesok memang saya terus telefon. Lepas tu, puan, kenapa ni? Puan tahu tak berdosa ni? Puan sebut macam ni, panggil suami macam ni. Dah mulut saya mulut neraka. Nak macam mana Ustazah? Oh, saya tu kan dengar jawapan dia tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Saya kata, tak apa puan, nanti ya kita ni. Saya pun kata, cik, saya pun bincang dengan suami. Saya kata, saya tanya, minta maaf saya nak tanya cik, semayang cik macam mana? Mesti cik solat. Lain perunding cara, lain kaunselor, lain kaedah. Tapi saya sebab dah buat kajian, buat tu, pasu baca-baca, ya Allah, memang mesti ada kaitan dengan solat. Dan banyak testimoni klien, dia ubah solat, dia baiki solat, masalah selesai. Subhanallah, saya bukan cakap tipu tuan-tuan. Hari Jumaat yang mulia, itu himpunan testimoni daripada kes-kes klien saya mesti tegur, cek solat je. Sebab cerita-cerita lain, nak cerita punca apa semua kita boleh himpun, kaedah tip, kaedah ni. Tapi yang terbaik, subhanallah, Allah dah bagi instrumen yang terbaik sebenarnya solat.
Lepas tu dia kata, kadang semayang ustazah, kadang tak semayang. Dah tengah masalah susah hati macam ni, semayang tak khusyuk, baik tak payah semayang. Oh, ramai. Dan paling tinggi, statistik yang paling tinggi yang tak solat adalah orang lelaki, suami. Isteri kadang tu masalah macam mana, saya tak tinggal semayang tapi suami saya susah nak semayang. Paling takut. Dan hari ni pun remaja lelaki lebih ramai tak solat berbanding remaja perempuan. Orang perempuan ada rasa takut, ada rasa risau, ada rasa bersalah. Orang lelaki tak semayang tak rasa bersalah selamba. Makan, senyum macam orang beriman je kan. Bukan kita nilai apa. Dan saya tahu insya-Allah tuan-tuan semua orang jaga solat dan sebagainya, insya-Allah. Kita pun orang perempuan jaga solat. Tapi orang perempuan tolonglah jaga. Solat jaga, tapi tak jaga syarat sah solat. Kita ada syarat wajib solat, syarat sah solat. Ini dua ni sebelum solat kena settle. Syarat sah solat, syarat wajib solat, semua wajib solat ni. Islam, balik, mumayyiz, berakal, suci daripada hadas. 5. Kemudian syarat sah solat, ia mesti dipastikan sebelum solat. Pertama, beraurat, wajib. Aurat settle. Jangan kes semayang tu, jangan kes semayang tu kain singkat bila sujud nampak. Lepas tu katakan tak sengaja. Dah tahu kain singkat sebelum semayang, kira sengaja. Lepas tu mulalah dia duduk pijak kain tu kat belakang. Bila sujud belakang tu, gebah dia tolak. Padahal dia tahu sebelum semayang lagi, kemungkinan untuk aurat terdedah tu memang akan nampak. Jadi dia awal-awal lagi tak jaga bab aurat. Aurat solat sama aurat di luar solat. Sebab itu kalau kita nak tahu aurat kita, pakaian kita sekarang menepati syarat ke tidak, cukup tak syarat nak semayang? Cukup tak syarat nak semayang dengan pakaian kita pakai? Seluruh tubuh kecuali muka dan tapak tangan. Kaki juga kalau nampak waktu solat tak sah, maka kaki juga wajib. Mazhab Syafi'i wajib tutup. Kalau tak cukup syarat untuk solat dengan pakaian kita ada, mungkin nampak bentuk badan dan sebagainya, maka pakaian kita belum menepati syarat. Subhanallah. Kita bimbang para wanita sekalian, pakaian yang menutup aurat sempurna adalah kain kafan kita. Masa tu dah tak ada guna sebab dah tertutup pintu taubat kita. Jadi pakailah pakaian menutup aurat sebelum betul-betul kita ditutup saat kita tak bersedia nak pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baiklah. Kemudian syarat sah seterusnya apa dia? Suci ataupun wuduk. Suci tu ya dan wuduk. Orang lelaki tak ada masalah bab wuduk. Orang lelaki pakai foundation ke? Tak pakai kan? Bedak-bedak tak pakai kan? Gincu tak pakai. Orang perempuan satu bedak. Kadang ada bedak yang memang kalisai. Dia kata bertahan 8 jam. Lepas tu ada pula bertahan 12 jam. Yang tu lagi nak beli. Dia kata kalau berpeluh lagi shining, flawless. Betul lah, kita tak faham benda-benda ni. Kita takut kita flawless di dunia, di akhirat kelak wajah kita hitam berdebu. Sebab di padang mahsyar ada 2 wajah je. Putih, berseri, cerah, terang. Yang kedua hitam berdebu di padang mahsyar. Walaupun hidup di dunia cerah putih, walaupun hidup di dunia kulit dia gelap, negro, hitam legam, tapi akan dibangkitkan 2 wajah ini sahaja. Subhanallah. Sebab itu orang yang risau wajah dia takut tak flawless di akhirat kelak, dia jaga betul-betul wuduk dia. Sebab antara wajah yang bercahaya di akhirat kelak kesan wuduk. Hadis Nabi SAW. Sesungguhnya kalian akan dibangkitkan dengan cahaya wuduk yang berbekas kesan. Maka lebihkanlah had wuduk tu. Kalau muka tu lebih sikit lah, tangan lebih sikit lah, supaya nampak kesan daripada wuduk tu akan keluarkan cahaya di padang mahsyar. Nabi dah tahu itu umatku. Nabi tahu siapa yang Nabi nak tarik bagi syafaat. Wajah-wajah yang bercahaya daripada cahaya wuduk, cahaya Al-Quran, cahaya selawat dan cahaya solat. Subhanallah. Orang perempuan ini cabaran hari ini. Cabaran sungguh. Bedak kali sair, foundation kali sair. Kita boleh nampak kalau di R&R mana-mana bila dia cuci muka nampak berminyak. Orang lelaki tolong perhatikan isteri tuan-tuan sekalian. Tengok kalau dia ambil wuduk, dia cuci muka tu kalau nampak berminyak lagi, lepas tu kita kata ambil tisu jap. Kenapa bang? Kita pun cuba sapu. Bukan romantik. Isteri kata wah makasih bang, macam romantik. Kita pun cuba sapu kat muka dia, nampak coklat lagi, awak pergi ambil wuduk balik. Kalau sebelum solat, sebelum keluar nak jumpa manusia, kita boleh habis masa 15 minit, setengah jam untuk hias muka. Tapi kenapa nak jumpa Allah? Allah nak wajah yang bersih berhadapan dengan dia. Kita tak boleh habiskan masa untuk Allah. Lagi ni rumah terbuka apa semua ni, tumpas mayang orang singgah sekejap apa semua. Masya Allah. Kalaulah kita tahu benda tu kalis air apa dan sebagainya, kalau sekadar dengan air tak hilang makeup kita, tak hilang semua tu belum cerita bab hukum makeup semua tu lah, saya nak cerita bab wuduk saja.
Kalau tak hilang, bawalah ready, siap-siap pencuci muka kan, ataupun makeup remover, ataupun tisu tu semua. Ni gincu ada yang tak hilang. Semayang tu nampak kesan gincu ni, ada yang pakai apa ni, eyeliner apa semua. Kalau tak hilang semua itu kena rata, ia menghalang wuduk contohnya. Ni ada yang pakai ni kan. Subhanallah. Na'udzubillah min zalik. 20 tahun semayang, 20 tahun tak jaga syarat sah wuduk, takut solat sia-sia, tak dapat apa-apa pahala. Bukan itu saja, bila tak sah menanggung bebanan tak sah solat tu orang perempuan. Orang lelaki dia tengok isteri dia, tuan-tuan takkan lepas. Bukan tuan-tuan semayang, tuan-tuan jaga solat, tuan-tuan rasa tuan-tuan lepas. Ini yang dikatakan cinta si dia nombor 3 ni. Sebab apa? Letak Allah nombor 1. Tegur isteri. Sebelum keluar pergi rumah terbuka kan, pusing 7 kali. Pening tu bang, tak jadi keluar lah. Tak payahlah lepas 7 kali kan. Suami tolong tengok atas ke bawah. Isteri pun pelik. Kenapa awak ni? Kenapa ni? Kan tak jadi keluar pula. Tengok atas bawah, pusing belakang, tukar baju. Kenapa pula? Ketat, nampak belakang tu. Cuba berjalan. Masa berdiri tak nampak, bila berjalan nampak. Tukarlah baju awak. Sebab apa? Sayang Allah nombor 1, sayang Rasul nombor 2. Sayang isi kerana Allah dan Rasulullah. Yang ni suami yang macam ni yang terbaik. Sebab Nabi sebut suami yang dayus, ad-dayus finnar. Nabi kata laki dayu dalam neraka. Dalam hadis yang sahih lain Nabi sebut laki dayu tak mencium bau syurga. Sedangkan Rasul kata syurga itu boleh tercium 500 tahun perjalanan. Ni pakai minyak wangi 1 botol pun lebih kurang dalam berapa meter je boleh cium. Betul tak? Kalau 1 botol lah. Nak kata tak kuat sangat pun. Tapi syurga 500 tahun perjalanan. Jarak yang sangat jauh dengan syurga, wanginya syurga. Tapi Nabi sebut lelaki yang dayus tak cium bau syurga. Tak cium bau syurga. Apatah lagi nak masuk syurga. Tapi di sana juga Nabi ada sebut tentang golongan wanita yang tak cium bau syurga. Iaitu wanita yang Nabi sebut berpakaian tapi telanjang. Dia pakai elok, datang kerja pakai elok, tudung pun pakai. Tetapi boleh nampak bentuk badannya. Orang lelaki, tuan-tuan kalau nampak perempuan pakai baju nampak bentuk badan, tuan-tuan terganggu tak? Apa dia sebut? Pejam mata. Masa tu dah lah tengah buat wiring tuan-tuan. Kan? Nak sambung wayar tuan-tuan pula terputus kan? Terganggu tak tuan-tuan? Jujur. Terganggu. Kira normal lah tu. Kalau tak terganggu, kena cek dengan doktor, hormon tak stabil. Kan? Memang Nabi sebut pun Zuyina linnas, dijadikan indah. Dijadikan indah bagi pandangan lelaki, antaranya adalah para wanita. Dan Nabi sebut tidak ada fitnah yang lebih berat, ujian lebih berat yang aku tinggalkan kepada kamu daripada lelaki adalah daripada ujian wanita. Subhanallah. Tapi saya sebut ni, orang tanya siapa yang salah, lelaki ke perempuan? Dua-duanya. Kedua-duanya. Subhanallah. Sebab itu kita janganlah jadikan kita jadi asbab menyebabkan lelaki tak mampu tundukkan pandangan ataupun naiknya syahwat dia. Dan dalam keadaan tuan-tuan bekerja, di hadapan tuan-tuan ni terbentang bentuk-bentuk maksiat, maka ketika itu memang dituntut untuk menundukkan pandangan. Bukanlah sampai pejam mata tuan-tuan. Kan? Memang langgar tiang lah. Tundukkan pandangan bukan semestinya jalan tunduk. Kan? Tunduk. Tetapi memalingkan pandangan tersebut, tidak menetapkannya. Bila tengok, terus paling. Ucap apa tu? Astaghfirullah. Ada kata rizki kan Ustazah, pandangan pertama. Lepas tu tak kali-kali tengok. Kan? Kalau dah kali kedua dah berdosa. Jadi dia tengok tak ni. Tak ada istilah rizki pun dalam bab maksiat. Maksudnya bukan rizki yang dimasukkan rizki yang baik. Maksudnya bila tertengok, Allah sedang menguji kita. Ada hadis Nabi, an-nazaratun, pandangan mata. Sahmun masmumatun min sihami iblis. Pandangan mata yang bersyahwat lah, adalah anak panah beracun daripada anak panah iblis. Faman tarakaha bi khaifillah, li khaifillah, barang siapa yang meninggalkan pandangan mata tersebut kerana takutkan Allah, yajidu halawatahu fi qalbihi, akan diberikan kemanisan iman di dalam hatinya. Mungkin itulah jawapan kita. Kenapa solat tak khusyuk, tak nikmat?
Kenapa baca Quran tak rasa nikmat? Kenapa zikir tak rasa apa-apa? Sebab kita sangat tak jaga mata kita. Kita tengok apa, tengok aja, tak ada rasa apa-apa. Bahkan ada orang kata, saya tengok susah tak rasa apa-apa, okey ya. Lagi parah hati dia. Bukan kata iman tuan kuat ni, sampai tak tergugat langsung ni. Kalau kita baca kisah para ulama', contohnya Imam Syafi'i, dia hanya ternampak, bukan sengaja, ternampak. Dia dah hilang beberapa ilmu yang sangat berharga. Kita kata lemahnya iman dia. Tak nak bagi tahu hatinya sangat bersih. Umpama kalau pinggan tu putih kan, tiba ada kotoran sikit. Nampak tak? Nampak. Tapi kalau pinggan tu memang dah kotor, tambah kotoran ni yang baru, tak nampak kotor. Memang dah kotor. Lagi kalau hati tu dah hitam, tambah satu titik hitam lagi, tak ada beza dah. Sebab itu antara tanda hati kita ni sihat, nurani kita masih lagi sihat, bila nampak je maksiat, terus terasa. Rasa susah hati, rasa tak sedap hati tengok. Tapi kalau tengok maksiat, tengok benda yang boleh sepatutnya menaikkan syahwat tapi tak rasa apa-apa, kita bimbang hati kita terlalu tenat, terlalu sakit, terlalu kotor. Bukan sebab tanda keimanan, tak. Bukan tanda kuat iman dan sebagainya, subhanallah. Jadi, tadi tu, pada lelaki sekalian. Orang Melayu kita faham lelaki yang dayus ni kalau lelaki takut bini. Sebab tu ada Pertabi, Persatuan Takut Bini. Siapa pengerusi kat sini? Oh, ada yang tunjuk. Pertabi Persatuan Takut Bini. Yang saya dengar ni daripada orang lelaki. Masa tu saya ada ceramah program wanita, anjuran wanita, Persatuan Puspanita. Tapi hadir masa tu lelaki juga. Saya kata, ada tak puspa lelaki? Dia kata, tak ada Ustazah, Pertabi ada. Pertabi saya tak pernah dengar. Persatuan Takut Bini. Ataupun Persatuan Bini Menakutkan. Ada yang kata, kau ni, contoh suami cakap, tak apalah aku tak ikutlah lepak malam ni, si aku minta tolong dia kat rumah. Kau ni, dayus lah takut bini. Isi aku suruh gosok baju. Isi aku suruh ni. Kau ni, apalah dayus lah, orang lelaki keluar je, tak perlu nak ni. Isteri tak bagi pun keluar je, bukannya. Soalannya, dayus tu diberi gambaran yang salah dari sudut fahaman kita. Bahkan subhanallah sebaliknya berlaku. Seorang suami yang tahu kedudukan isterinya tengah sakit, tak sihat, lalu tak keluar, subhanallah, ini adalah ciri-ciri suami yang soleh, suami yang baik. Ia sangat mengikut akhlak Nabi SAW. Contohnya lah, Sayyidatina Aisyah pernah bercerita, suatu malam Rasulullah mengejut, maksud membisik kat telingaku, wahai Aisyah, izinkanku untuk bangun di tengah malam, bangun untuk bertemu dengan Tuhanku. Nak tinggalkan orang rumah ni, isteri ni tengah tidur, bukan nak pergi mana ni, bukan nak pergi mengentai ke membola ni tuan-tuan. Nak keluar, nak bangun, nak tinggalkan di tempat tidur untuk solat. Tanya Aisyah. Aisyah jawab, ya Rasulullah, aku sangat suka engkau berada di tepiku, di sampingku. Tapi aku juga sangat suka bila engkau bertemu dengan Tuhanmu. Masya Allah. Subhanallah. Sebab itu tuan-tuan memang tak perlu minta izin isteri. Tuan-tuan boleh keluar. Walaupun isteri kata, saya tak izinkan awak keluar. Boleh je keluar, betul kan? Tetapi kalau encik tidak keluar kerana menjaga kebajikan isteri, encik mengikut sunnah Nabi SAW, ikut akhlak Nabi SAW. Masya Allah. Subhanallah. Kalau sebut pasal dayus ni, bila Nabi ditanya, "Famad dayus ya Rasulullah?" Siapa lelaki dayus ya Rasulullah? Lelaki yang dayus ialah lelaki yang membenarkan ahli keluarganya melakukan maksiat. Keluar rumah, mendedahkan aurat, tak jaga pergaulan, tak ada jaga isi, tak jaga anak perempuan, tak jaga anak lelaki dan semuanya, biar dengan ayat, alah dia dah reti fikir Ustazah, dah besar, dah tua dah. Ramai orang lelaki sebut macam ni. Saya buat kaunseling ke apa kan, alah dia bukan tak tahu. Saya kata, encik, sekali jadi suami seumur hidup. Sekali jadi ayah, sekali jadi ibu, sekali jadi isteri, jadi seumur hidup. Jawatan yang tak boleh diletakkan. Lepas dia kata, dah saya tak mampu, saya dah cakap, kira dah cukup syarat dah tu ya. Ramai yang memudahkan dalam bab urusan ni. Kita rujuk pada hadis Nabi SAW. Man ra'a minkum munkara, barang siapa yang melihat suatu kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka dia perlu ubah dengan kuasa, dengan tangannya. Fa illam yastati, kalau tak mampu, fa bilisani. Fa illam yastati fa biqalbi, wa dzalika adhaful iman. Nabi sebut, apabila seseorang daripada kamu melihat satu kemungkaran, maka cegah, ubahnya dengan apa yang pertama, dengan kuasa yang ada. Saya nak tanya suami, ada kuasa tak terhadap isteri?
Tuan-tuan ada kuasa terhadap isteri tapi tuan-tuan tak gunakannya. Yang kedua, tak mampu Ustazah, isteri saya dia bos tempat kerja. Ustazah, isteri saya polis. Ustazah, isteri saya ada black belt. Ada tali pinggang hitam. Ui, takut saya Ustazah. Contohlah. Saya tak boleh. Saya memang tak ada kuasa. Tuan-tuan, saya minta maaf orang lelaki. Saya bukannya nak bias ke apa, tapi tolonglah kembalikan kelakian anda. Soalnya macam itulah. Ramai orang lelaki dia lepaskan kesuamian, kelakian dia yang lepaskan. Bermula daripada sebelum kahwin lagi. Lepas kahwin pun sama. Dia biar keputusan semua dibuat oleh isteri. Padahal ada waktunya isteri bagi peluang untuk isteri ni suami buat keputusan. Bang, kita walaupun benda kecil, saya minta maaf bermula benda kecil. Sebab saya kaunselor, saya peninjau rumah tangga, saya hadapi kesukaran ni bila tahap suami ni ego dia dah mula tinggi. Ustazah, semua dia belaka buat keputusan. Apa-apa dia belaka, saya ni kena ikut je. Saya akan tanya suami ni, minta maaf Encik mula bagi isteri buat semua keputusan sejak bila? Betul tak sejak sebelum kahwin? Apa maksud Ustazah? Saya tanya. Masa isteri dulu sebelum kahwin, awak, kita nak pakai baju warna apa? Terpulanglah pada awak. Awak, kad kahwin nak warna apa? Ikutlah mana baik bagi awak, baiklah bagi saya. Awak, menu apa? Ikutlah. Sebab malah fikir. Awak, kita ni, saya ikut awak je. Sampai lepas kahwin, benda-benda penting pun semua. Awak, kita nak balik, kita nak jalan kat mana? Mana-mana lah awak suruh, saya ikut je. Awak, anak kita nak sekolah mana ya? Ikutlah, mana-mana sekolah pun okey. Awak, anak kita ni, semua serah dekat isteri. Fikir dan buat tindakan. Saya cakap, sungguh ni, orang lelaki sebab dia malah fikir. Sampai ketika suami ni, sekali dia nak test. Okey, saya ni, awak ni, isteri dah menjawab. Sebab dah terbiasa daripada awal kahwin, sampai 10 tahun kahwin, 15 tahun kahwin, semua suami malah fikir dia serah pada isteri. Sebab tu bila suami datang, dia mengadu pasal ni, saya kata, encik, berapa tahun encik biarkan isteri buat keputusan, fikir sebab kemalasan encik untuk berfikir dan encik sendiri tak nak buat tindakan, encik kena sabar dalam tempoh yang sama. 15 tahun saya kena sabar. Kalau encik boleh cepat lagi, Alhamdulillah. Encik tak boleh nak immediately untuk isteri berubah sekarang. Alah, kadang benda remeh-temeh. Ya, daripada remeh-temeh jadi perkara yang besar-besar. Bab pendidikan anak, bab itu, bab ini. Awak lauk apa nak makan hari ni? Ikutlah apa-apa lauk, saya tak kisah. Nak fikir lauk, nak masak, susah tak orang perempuan? Susah encik. Dia nak fikir, nak ingat balik semalam makan apa, hari tu makan apa ni untuk seminggu. Nak masak apa ni? Tapi lelaki ramai meremehkan. Sebab ayat tu lah ayat paling selamat. Mana baik bagi awak, baik bagi saya. Saya ikut je apa awak, ayat selamat. Sebab apa? Nak kosong, fikiran nak kosong, tak nak fikir. Benda ni subhanallah, saya nak cakap orang lelaki kalau bertanggungjawab sebelum kahwin lagi dia dah cakap. Baju apa saya tak kisah tapi dengan syarat. Baju kahwin tu nanti awak kena longgar. Tudung awak pakai kena tutup dada. Dia dah tunjuk sifat kesuamian, sifat lelaki sejati tu daripada sebelum nikah lagi. Lepas tu awak solek tu nanti pesan. Saya nak cakap sendirilah. Jangan solek lebih-lebih, natural je, gini. Maksudnya dah tunjuk sifat kepimpinan tu sebelum nikah lagi. Tapi ramai mana hari pertama nikah, suami dah jadi lelaki yang dayus. Dia membenarkan isterinya salam dengan semua orang. Dia benarkan orang melihat bentuk badan isterinya dan sebagainya. Subhanallah, kalau letakkan Allah nombor satu, benda ni tak berlaku. Tapi sebab apa? Lebih mencintai bakal isteri, lebih mencintai tunang, lebih mencintai pujian manusia. Sebab itu Allah berada di belakang. Maksudnya, kesimpulan dah ke ni? Pukul berapa ni? Tak ada soalan ke? 10.30, ada lagi masa sikit. Kalau ada nak tanya, angkat tangan terus ataupun tulis surat. Saya sangat suka in between ni. Sebelum habis ada soalan-soalan, saya tak nak short sendiri. Mungkin ada orang lelaki nak tanya, kita buka dulu boleh? Okey, tuan-tuan. Baru masuk kena tanya terus tengok tu. Nama siapa encik tu? Encik Anwar. Oh, nama kontroversi. Okey, Encik Anwar, soalan saya untuk Encik Anwar.
Boleh? Sudah. Sungguh ni, boleh Encik Anwar? Boleh insya-Allah. Okey, baiklah. Encik Anwar, siap dia tak tahu apa-apa, duduk kena tanya soalan. Jadi saya tanya orang sebelah Encik Anwar. Okey, subhanallah. Boleh tak Encik sebelah? Boleh ke tak boleh ni? Tengok dulu soalan apa ya. Subhanallah. Okey, Encik. Encik sebagai seorang lelaki, sebagai seorang suami, ya? Encik ada isteri tak? Ada. Okey. Apa cabaran utama Encik sebagai seorang suami dalam mendidik isteri? Ataupun cabaran suami seorang lelaki jadi suami, cabaran dia apa berkaitan dengan isteri? Encik, adakah Encik juga mangsa bebel? Mungkin ada orang lelaki tu, masalah utama saya isteri kuat membebel Ustazah. Apa masalah utama orang lelaki, cabaran? Encik bagi tahu satu untuk muhasabah kita orang perempuan. Dalam bab masalah mendidik anak lah. Ni. Ibu ni suka backup anak. Kalau ayah ni nak mendidik contohnya. Okey. InsyaAllah. Ya. Apa pandangan Ustazah tentang ada orang yang cakap walaupun dia tak solat tapi dia baik. Dan yang solat ni tak semestinya baik. Okey, soalan yang sangat bagus. Okey. Jadi pertama, saya nak sentuh apa yang luahan para suami ni. Masalah isteri kata okey, isteri dia baik, subhanallah. Alhamdulillah. Isteri menakutkan ke ni? Takut isteri tahu. Isteri ada sebelah ke? Tak ada. Tak ada ya. Isteri jauh sangat. Baiklah. Masalah ini antara isu juga, iaitu seorang ibu dia suka backup anak. Bila ayah dia tegur dan sebagainya, ibu ni backup. Alah bang janganlah. Ataupun apa-apalah, ataupun dia backup anak dia, contohlah anak perempuan pakai baju ketat. Baru darjah 5 contoh, darjah 6 contoh kan. Alah bang, budak lagi lah bang, biarlah dia nak rasa pakai legging. Perasan tak hari ni ramai sangat pakai legging, pakai seluar, bukan budak je, mak budak pun sekali. Kalau dulu saya minta maaf, orang perempuan dulu macam dia pakai ketat-ketat ni, yang kalau ada maksudnya slim ke. Hari ni dah tak kira dah. Memang dah tak kira slim tak slim, kadang boleh kira tu bila dia duduk, 4 lipat. Nampak tu lipat 1 2 3 lipat. Maksudnya seluar jeans pun ketat, melekat. Saya duk fikir berapa lama dia nak sarung tu ya, yang betul-betul melekat daripada atas sampai bawah. Lepas tu bila berjalan kita pula malu sebagai perempuan, ya Allah. Bukan kita hina dia, tapi kita kata ya Allah bagilah dia kesedaran. Astaghfirullah, ya Allah ampunilah aku, ampunilah dia ya Allah. Naik tangga pula apa semua. Mencabarlah tuan-tuan kan. Jadi tuan-tuan bila pergi shopping kompleks, semua itu peluang untuk tuan-tuan istighfar banyak-banyak. Kalau kat rumah tak banyak sangat istighfar tu kan. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Depan belakang semua. Masya Allah, saya rasa mencabar sangat nak didik anak hari ni. Sangat mencabar. Sebab apa? Kita tak boleh nak jaga apa yang mereka lihat, sebab benda tu ada depan mata. Cuma kat rumah kita boleh kontrol rancangan TV apa semua kan. Akhirnya kami lah, itu cara kami. Astro, semua tu semua tutup. Tak ada Astro, tak ada Enjoy apa semua. Sebab saya tengok iklan pun teruk. Iklan pun teruk. Maksudnya pembaca berita TV pun mencabar. Tak tahulah orang lelaki tengok berita ke tengok pembaca berita. Dua-dua tengok. Lepas tu orang tanya, Ustazah nanti anak ketinggalan, nanti anak macam dia culture shock kat luar. Alhamdulillah tak culture shock pun, walaupun dia tak tengok TV, tengok semua. Apa yang berlaku kadang yang darjah 1, darjah 2 tu, sebab mata tu tak biasa tengok dan kita sangat jaga. Kita seorang ibu kat rumah pun kena jaga. Bukan mentang-mentang tak ada aurat, pakai baju kecil kat rumah. Anak perempuan kita, sebab adik-beradik kita bagi kan. Yang anak perempuan pun duduk elok-elok, pakai baju, pergi tukar. Kalau pakai ni pun sebab apa? Biar dia ada rasa malu dengan adik-beradik lelaki. Dan biar adik-beradik lelaki malu untuk lihat kakak dia ataupun adik perempuan dia.
Bila malu ni besar sebab itu al-haya'u minal iman, malu ini sebahagian daripada iman. Sebab itu Nabi sebut fa illam tastahyi, bila kamu tak ada rasa malu, fasna' masyita, kamu akan buat apa saja. Tapi tanam satu sifat malu yang sangat tinggi, bila keluar je kan darjah 1, darjah 2, bila tertengok ada pun astagfirullah. Sebab apa Imran? Oh, astagfirullahalazim. Kecil lagi ni. Sebab apa? Kita tak biasakan dia melihat tu walaupun dalam rumah. Tapi kalau kita boleh biar anak kita tengok movie yang ada sensor-sensor, peluk-peluk, Mak Saleh pakai seksi apa semua, mata dia dah biasa tengok kat luar, dia tak heran pun tengok perempuan seksi. Tak ada, sebab mata dah terbiasa melihat kemungkaran. Dan dia tak rasa apa-apa dengan kemungkaran tersebut. Jadi bila dia dah tak terbiasa tengok, subhanallah, benda ni, pendidikan ni, kawalan kita tak boleh buat kat luar. Anak kita keluar, kita nak kontrol. Apa yang dia lihat di luar kita kontrol. Tapi kita boleh kontrol apa yang dia lihat di dalam rumah di hadapan kita. Tapi kalau kita tak nak jaga juga dalam rumah, na'udzubillah ibu-ibu sekalian, saya terima banyak aduan anak dah parah, anak dah teruk. Ustazah, anak saya sekolah agama, hafal Al-Quran, tapi dalam telefon dia saya baru cek himpunan video lucah. Sebab apa? Dia dah biasa tengok benda-benda yang biasa ni, akhirnya nak tengok lebih. Tapi kalau yang tak biasa, yang selo-selo pun kita dah sekat, dia insya-Allah susah sikit nak tengok yang lebih. Jadi orang perempuan, subhanallah, kalau cinta Allah nombor 1, cinta Rasul nombor 1, didik anak nombor 1, apa pandangan Allah, apa pandangan Rasulullah. Anak, ustazah kan baru darjah 5, takkan tak boleh, lagipun dia tak balik lagi ustazah. Dia tak haid lagi ustazah. Biarlah kan dia pakai dulu ustazah. Okey kan, nanti dah balik nanti, barulah saya betul-betul strict dengan dia. Saya bagi satu perumpamaan. Kalau ada satu pokok kan, pokok kita tanam, 2 tahun kita tanam, mudah tak nak cabut? Boleh tak nak cabut dengan tangan? Susah, dah berakar, akar dia dah kuat. Tapi kalau pokok tu kita baru tanam, lepas tu dah 2 hari kita nak alih, senang tak nak cabut? Senang. Kita tarik macam tu je. Sesuatu perkara kemungkaran ataupun kebaikan, bila dah berakar susah nak tarik. Kebaikan pun sama. Kalaulah kita tanam anak kita start daripada mumayyiz darjah 1, kita dah tak bagi dah pakai baju ketat-ketat, baju seksi-seksi, skirt apa, kebaikan tu kita tanam daripada kecil, dia akan kekal sampai besar dia malu nak pakai baju ketat. Tapi kalau daripada kecil start mumayyiz darjah 1, darjah 2, kita tengok mumayyiz ni reti tahu beza buruk walaupun tak balik lagi, betul tak? Dah boleh fikir. Kita dah biasakan dia pakai longgar apa semua. Kita tak biasakan, kita pakai lagi sampai kita tak apa, lagipun tak tanggung dosa lagi sampai balik. Masa tu baru nak ubah bukan senang. Faham tak kan? Nak cabut masa tu bukan senang. Ramai memberontak, ramai tak boleh terima. Walaupun dah balik dia tak ubah lagi pakaian dia. Walaupun dah balik, sebab tak tegah dia tentang solat, dia tak solat walaupun dah balik. Sebab sebelum tu ambil ringan, alah dia tak balik lagi, tak apa. Orang perempuan dia tanda balik berapa? Tanda balik bagi wanita ada berapa ibu-ibu sekalian? Tanda balik orang lelaki ada berapa? Sudah tuan-tuan. Ayah ni takut tak sedar anak kita dah balik. Orang lelaki ada 3 tanda balik, orang perempuan ada 5 tanda balik. Ini bab fiqh ni, bab fiqah ni. Saya pernah dulu masa kerja, pergi ke Johor, dia ada modul keluarga sakinah. Bila anak balik, dia ada buat satu majlis pembaliran. Macam tu lah. Bukan majlis pembaliran. Kalau orang bukan Islam, India, dia ada umur tertentu, dia ada buat sambutan sikit. Nak bagi tahu anak ni dah anak dara ke apa. Dia ada buat satu upacara. Tapi saya puji satu modul keluarga sakinah di Johor, dan mereka praktiskan benda tu. Saya tak tahu sekarang praktis ke tak. Masa tu saya kerja bagian undang-undang keluarga, kami buat lawatan ke sana. Yang mana bila anak ni balik, dia bawa kepada unit modul keluarga sakinah. Lepas tu ada satu muka surat yang mana akan dibacakan oleh mak ataupun ayah. Contoh, mak baca, "Wahai anak deku," nama siapa? "Kamu sudah pun balik, maka ke atas kamu kewajipannya adalah baca senarai kewajipan." Dan oleh kerana itu, maksudnya anak tu rasa, rasmi balik. Faham tak? Anak pula baca, "Saya gini, dengan ini saya pun dah mencapai umur balik, maka menjadi kewajipan atas saya." Macam tu. Lepas tu baca doa selamat sikit. Sebab itu kita boleh buat sendiri je kat rumah. Kalau anak kita dah balik, buat perasmian balik tu. Soalannya gitulah.
Jadi bila anak saya pun dah ada yang balik, okey, duduk sekejap. Jadi di sini dah balik, kena tahu apa hukum hakam bab solat, semua dah tanggung sendiri, dosa dah apa semua, gini-gini, supaya ada beza balik dengan sebelum balik. Orang perempuan 5 tanda balik, memang pertama haid, itu yang paling kuat lah, yang paling jelas. Lepas tu yang kedua apa? Tanda balik orang perempuan, mimpi basah. Yang ketiga, perempuan mimpi basah juga ke? Ini Ummu Salamah pernah tanya Rasulullah, ya Rasulullah, adakah wanita juga ihtilam? Malu nak tanya, ihtilam mimpi basah? Bukan sebab bocor air ni kan, hujan ke, kita faham mimpi basah kan. Adakah perempuan? Rasulullah jawab, ya, perempuan pun mimpi basah. Baca bab-bab kitab fiqh, wanita pun boleh mimpi basah. Kalaulah anak kita belum uzur lagi, tak haid lagi, tapi dia cerita dia mimpi pelik, kemudian ada keluar cecair dan sebagainya, maka anak kita dah balik walaupun dia belum haid. Anak perempuan. Lepas tu yang ketiga, apabila berubah bentuk badan dia, kita boleh nampak, kita ibu mesti boleh nampak, itu menunjukkan badan dia dah subur. Kemudian yang keempat, dia dah mula, dia boleh mengandung walaupun tak haid. Na'udzubillah, contohlah ada kes, tak tahu anak mengandung. Mungkin dia ada buat maksiat apa semua, perzinaan, mengandung tapi tak haid lagi, menunjukkan rahimnya dah matang, maka automatik dia balik. Yang kelima, umur 15 tahun, tak haid, tak ada tanda, tak mimpi basah apa, automatik balik. Jangan duk hore lagi umur 18, saya tak balik lagi, hore, tak semayang, tak apa. 15 tahun, tak ada 4 perkara tu, automatik balik. Orang lelaki 3. Kan, berubah bentuk badan dia walaupun tak mimpi. Duk tanya, dah mimpi belum? Dah mimpi belum? Ya. Hijri. Kalau Hijri, Qamariah, kita guna kitaran bulan. Kalau Masihi, dia kitaran matahari, sebab tu panggil Syamsiah. Ini Qamariah. Qamariah lebih pendek. Kan, bulan Islam ada 29 ataupun 30. Tapi bulan bukan Islam, yang Syamsiah ni, yang masih ini, boleh pergi 31 hari. Sebab tu umur kita ni memang lebih tua daripada umur sekarang. Kan? Maksudnya umur kita sekarang, contoh 36, kita sebenarnya dah 37. Itu umur saya lah. Maksudnya 37 dari sudut bulan Qamariah. Baiklah, nak sebut, balik orang lelaki, mimpi basah, duk tanya anak, dah mimpi belum? Dah mimpi belum? Dia pula ingat tak ingat. Apa tanya mimpi? Lepas tu kita nampak suara anak kita, bentuk badan dia dah lain, dah sasa sikit, dah nampak ni, mungkin dia dah balik. Yang ketiga, umur 15 tahun orang lelaki, tak ada mimpi, tak mimpi-mimpi. Kemudian tak ada perubahan macam budak-budak, tapi umur dia dah 15 tahun, Qamariah, automatik balik. Subhanallah. Kadang benda ni pun ibu bapa tak cakna pasal anak, rupanya anak dah balik. Pasal semayang dia, pasal aurat dia apa semua, kitalah tanggungjawab sebagai ibu bapa untuk tahu. Subhanallah. Okey, jadi soalan tadi pasal solat. Pasal solat kan? Baiklah, saya nak tanya, adakah orang baik akan solat ataupun bila solat jadi orang baik? Okey, ada orang tanya macam ni, nak ubah dunia kena ubah apa? Ubah manusia, betul kan? Manusia baik, dunia jadi baiklah. Nak ubah manusia kena ubah hati, betul tak? Nak kena perbaiki hati. Tapi nak dapat hati yang baik, kena perbaiki solat. Lepas tu orang tanya, Ustazah, orang baik mesti solat. Orang baik insya-Allah akan solat. Tapi orang solat tak semestinya baik, dia kata. Sebab ramai juga orang yang solat tapi perangai buruk. Semayang jaga, siap pergi masjid. Dia tak bertanggungjawab sangat dengan isteri. Suami yang tak bertanggungjawab, nafkah ke apa tu termasuk dalam suami yang dayus lah. Bukan semestinya tak larang perkara maksiat saja. Banyak umum bab isu dayus ni. Okey. Jadi nak sebutnya tadi tu, orang yang solat, okey, confuse sikit. Orang yang solat, insya-Allah, kalau dia masih belum baik, dah lama dia akan jadi baik. Tapi jangan tunggu baik dulu baru nak solat. Angguk-angguk tu tak faham lagi tu kan? Okey. Subhanallah. Contoh, kita sakit, lepas tu doktor kata makan ubat ni, ubat ni, ubat ni. InsyaAllah bila kamu makan ubat, kamu akan sihat. Okey. Jadi kita ni sebab nak sihat, betul kan? Kita makanlah ubat tu, walaupun ubat tu kita tak nak, pahit, tak sedap apa, tapi sebab apa? Kita nak dapatkan sihat. Jadi kita makanlah ubat walaupun terpaksa, walaupun tak sedap, akhirnya kita dapat sihat. Solatlah walaupun kita rasa berat, walaupun tak khusyuk, walaupun terpaksa. Dan memang kita banyak solat dan kadang terpaksa. Betul tak? Kalau tak sebab terpaksa, kalaulah sebab solat ni tak wajib, tak dipaksa pun, nescaya kita tak solat. Betul atau tidak ni?
Tapi sebab kena paksa oleh Allah, wajib oleh Allah, kelang kabut sibuk macam mana, kita menyelip kat pergi solat. Sebab dipaksa. Allah paksa kita untuk solat, akhirnya kita solat pun terpaksa. Solat pun sekejap je, laju-laju. Solat ni pun lama-lama kita tetap jaga 5 waktu solat. Akhirnya insya-Allah penyakit-penyakit hati kita akan disembuhkan Allah melalui proses solat. Akhirnya kita dah tak solat terpaksa, kita suka pula solat. Ada tak orang kat sini yang tunggu? Tak sabarnya nak zuhur, tak sabar nak 1 setengah. Kenapa tak sabar nak solat zuhur? Ada tak orang sampai tahap tu tak sabar solat? Ada. Oh, betul ada lah tuan-tuan ya. Jarang nak jumpa orang macam ni. Yang ramainya kita, dah zuhur. Ui, tak sedar, dah asar. Ui, cepatnya masa berlalu. Kiamat nak dekat. Macam tu kan. Time bulan puasa, setahun sekali, maghrib je pun kan. Yang tu berapa minit lagi, berapa minit lagi. Itu pun bukan sebab tak sabar nak solat, tak sabar nak makan, nak buka puasa. Masya Allah. Subhanallah, Alhamdulillah. Jadi di sini kesimpulannya, siapa yang mengatakan bukan semestinya orang solat itu baik, betul. Saya nak bagi perumpamaan macam ni lah. Contoh, ada buah tembikai, ada soalan lagi tu. Kertas dia. Okey, baca soalan dulu. Biasa kalau bergaduh dengan isteri akan memberi nasihat dengan suara yang keras. Kita pun diam. Lepas tu dia akan tanya, kenapa diam? Jawablah. Bila kita jawab, dia marah pula kita. So, apa yang perlu saya buat? Nak jawab ke? Nak diam ke? Mesti soalan pada lelaki ni kan? Tak apa tuan-tuan, saya faham. Jadual ni. Tuan-tuan kerja, saya faham. InsyaAllah saya doakan tuan-tuan jadi suami yang soleh, suami tanggungjawab, dapat isteri yang solehah, penyejuk hati, penyejuk mata, anak-anak soleh-solehah, rezeki lapang. Subhanallah. Kok lah masuk balik kan bila dah doa tu. Okey. Baiklah. Apa ni? Puan, soalan tu kan mungkin, tapi saya nak kupas sikit lagi bab solat tu ataupun bab aurat. Orang suka buat soalan ni. Tak sebenarnya orang solat tu baik. Setengah orang yang tak semayang, dia lagi baik perangai dia. Kerja pula lagi efisien, lagi punctual dari segi kerja. Dia tak semayang tapi bagus. Lagi kalau nak dibandingkan dengan orang kafir, orang bukan Islam. Betul kan? Kadang amanah kerja lagi bagus, lagi penyabar daripada kita yang semayang ni. Orang bukan Islam lagi sabar, lagi muka tu manis. Kadang saya memang heran dengan mak-mak saleh. Sebab pernah berapa tahun saya ikut suami saya masa tu ni kan. Kita lambat ni kan, berapa ni, bila kita sampai I'm sorry, never mind, it's okay. Dia pula yang tenangkan kita. Kita sebenarnya nak tenangkan dia sebab dia menunggu. Saya kata sabarnya dia, kalau dia jadi orang Islam mesti dia lebih baik pada kita. Dari segi kebersihan, dari segi baiknya dia dengan anak kita. Contoh cikgu kan, Masya Allah. Saya cerita sikit ni. Saya pergi hari ni pasal buku orang kata apa, 3 penjuru kan, 3 penjuru. Lepas tu kita ni berdebar ni, 3 penjuru kita kan ada juga cikgu jumpa anak kita. Kita nak tahu macam mana perangai anak kita, betul kan? Bila jumpa cikgu dia pun start, your kid is amazing. Saya pula, amazing? Kan, dia puji anak kita. Your kid is very good. Dia puji. Saya kata, perangai dia macam mana? Excellent. Dia sangat bagus. Anak puan gini. Pelajaran dia, padahal kita tahu Riza anak tak bagus sangat ni. She is very good. Don't worry. Your kid, puji je. Saya balik, patutlah anak saya sangat suka di sekolah. Cuti sekolah, dia orang tak suka duduk kat rumah. Dia counting days. Umi, berapa hari lagi sekolah? Berapa hari sekolah? Tak suka ke cuti? Tak suka duduk rumah? Lagi suka sekolah. Sebab di sana guru dia puji. Jarang marah, jarang tinggikan suara. Masya Allah, saya pula terbalik kat rumah. Kita ni pula yang kita mention selalu benda yang kita tak suka. Betul kan? Ni bilik siapa ni bersepah? Time dia kemas, kita tak ada mention sangat. Ni bilik siapa kemas sangat ni? Tak ada. Yang kita akan sebut 5 hari kemas, sehari yang tak kemas tu kita bising. Lepas tu saya kata, ya Allah, patutlah. Dia orang memang guna pendekatan tu dan ada kaedah kenapa guru-guru mereka dilatih begitu dan macam mana guru mereka kurang tekanan, sekolah sangat ambil berat supaya anak ni kurang tekanan. Saya tengok macam mana bila pelajar tu datang, macam mana dia sambut, dia peluk, dia gini apa semua. Jadi anak kita pun sayang dia, saya jadi timbul cemburu.
Tetapi di situ peranan kita lah bagaimana seharusnya kita sebagai seorang ibu yang perlu bagi ni. Saya juga cuba test anak saya, contohkan. Ada hari tu saya mention benda-benda yang negatif. Akhirnya benda tu balik semula pada saya. Penat, letih, sedih. Tapi saya cakap dekat suami, bang, hari ini saya buat benda ni. Ibu-ibu cuba buat contoh. Hari ni insya-Allah bang, saya tak akan marah budak-budak. Saya tak akan ni, saya akan sabar je. Suami kata tengok berapa jam boleh bertahan. Yelah tu suami cakap kan. Yelah tu. Dia sengih-sengih. InsyaAllah, insyaAllah. Saya pun minta, ya Allah bantu aku ya Allah untuk jadi ibu yang kuat, ibu yang sabar hari ni. Sebab kita dah pagi-pagi subuh, kita dah doa minta pertolongan Allah. Hari tu saya tengok je apa-apa kebaikan yang kecil pun anak. Makasih Atikah. Luqman makasih, Luqman abang yang sangat bagus. Puji. Dalam beberapa jam, maksudnya hari tu hujung minggu lah kita bersama dengan anak kan. Apa kesalahan dia, saya buat tak nampak, tak cakap apa-apa. Tak lama tu, Umi ada apa-apa nak tolong tak? Lepas tu yang lain pula, Umi nak air tak? Umi penat ke? Duduk, main kita urut. Maksudnya, memang benar kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, pasti aku akan tambah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu kufur dengan nikmatku, nanti kalau azabku amat pedih. Azab Allah tak tunggu akhirat ya. Kat dunia Allah bagi kita jadi ibu yang azab. Ustazah azab dah jadi seorang mak. Azab dah jadi seorang isi contoh. Rupanya dengan banyakkan syukur, dan kan Nabi sebut, siapa yang tak berterima kasih kepada man lam yashkur linnas lam yashkur lillah. Barang siapa yang tak berterima kasih pada manusia, dia tidak berterima kasih pada Allah. Bila banyak kita meraihkan anak, meraihkan suami buat sikit je, bang makasihlah angkat kain, makasih sangat. Macam peli tu kan. Makasih bang, tolong angkat kain. InsyaAllah lepas ni dia angkat, dia lipat sekali. Tapi kalau dia masa angkat kain, alah angkat je ke? Memang tak ada tambahan lah lepas tu. Tapi syukur, alhamdulillah bang, makasih sangat awak lipat kain, makasih sangat. Ikhlas daripada hati, bukan pelik. InsyaAllah lepas tu dia buat lebih. Tapi kalau kita benda kecil kita tak boleh syukur, jangan harap Allah beri nikmat yang lebih besar. Itu satu tips lah. Okey, saya nak bagi pemahaman pasal solat tadi. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan diberi tugasan oleh isteri untuk cari tembikai, encik cari tembikai yang macam mana? Nak tengok macam mana tembikai tu elok tak elok? Encik buat apa? Oh, suruh potong. Oh, kan? Potong tu sebelum bayar ke lepas bayar? Kan? Ni baru logik sikit. Jaranglah boleh potong dulu. Ni tak nak. Mana boleh? Lagi kalau beli dekat shopping komplek, beli dekat Maidin ke apa, boleh ke potong dulu? Dah siap potong. Okey. Tu bisa. Beli yang dah siap potong. Okey, baiklah. Selamat tuan-tuan. Betul lah tu kan? Okey, kita kalau nak beli tembikai, nak beli buah yang tak nampak dalam, kita tengok luar. Betul tak tuan-tuan? Sebab ada orang kata perempuan ada tu yang tak tutup aurat lagi baik daripada yang tutup aurat. Contoh, orang buat kiasan benda ni, logik akal. Kita pun jawab dengan logik akal ya. Buah tembikai, kita nak beli, kita tengok luar. Okey, lepas tu kita kocok-kocok sikit. Contoh kan? Okey, rasa macam tak ni, tak ada lebam, kita bawa balik. Belah, tengok-tengok busuk. Itu normal, betul kan? Yang tak normalnya, kalau tuan-tuan beli buah tembikai, nampak dah busuk kat luar, nampak dah lebam, mungkin dalamnya elok, luar je nampak lebam. Luar je nampak berulat ni, dalam mungkin elok, jangan bersangka buruk. Contoh, dah sasah berulat kat luar, dah sasah lebam kat luar, dalam mesti tak elok. Betul tak tuan-tuan? Buah apa pun, subhanallah. Buah mangga ke, buah apa ke, buah ni ke, kalau nampak luar tak elok, dia mesti dalam tak elok. Tapi yang banyak berlaku, luar nampak elok, bila buka tak elok. Durian tu masam, itu banyak berlaku. Luar nampak elok, cantik, daripada pengalaman kita. Sebab itu bila kita nak nilai manusia, memang ada kawaid fiqh. Nahnu nahkum bizawahir. Kita hanya mampu menghukum daripada zahir. Macam buah tadi juga. Bila luar nampak elok, semayang, tutup aurat, subhanallah, zahirnya nampak baik, tapi bila kita kenal rupanya kaki ngumpat, kaki buka aib orang, kerja malas, luar nampak elok, is normal. Luar nampak elok, bila kenal dalam tu buruk. Tetapi kalau luar dah nampak buruk, luar jelas-jelas menentang Allah, tak solatnya, tak tutup auratnya contoh, jelas-jelas sombong. Ini kesombongan yang paling tinggi ni. Contoh anak kita suruh, Dek, tolong mak jap
ambil air mak dahaga, ambil lah sendiri. Kalau anak jawab macam tu lah kan, lawan kita cakap apa? Ya Allah, kita pun cubit kan, apa melawan cakap mak ni, mak suruh ni. Contoh benda-benda yang besar lah. Kita akan cakap anak ni melawan. Tapi Allah dengan kita, banyak kita lawan Allah. Tapi Allah tak pernah pun terus cubit kita. Maksudnya terus lepas lawan Allah, buat satu kemungkaran, buat maksiat, terus jatuh longkang. Tak ada, Allah sangat baik. Tak ada Allah tarik nikmat daripada kita. Allah sangat baik dengan kita. Sedangkan Allah mampu buat benda tu sekelip mata. Nak kata Allah sangat sabur, Allah yang sabur, Allah yang maha penyabar. Allah sangat sabar dengan kita. Kita panggil anak kita, tuan-tuan, Along, dia diam. Kita tahu, kita nampak dia duduk main telefon. Along, panggil kedua. Lepas 5 minit panggil lagi Along. Tuan-tuan buat apa kalau anak macam tu? Ke tuan-tuan, tak apa Along, it's okay Along tak datang, it's okay. Oh tak adanya, bapak ni akan pergi dekat Along tu, rampas telefon, dengar tak abah panggil tadi? Subhanallah, Allah panggil kita, hayya ala salat. Datang semayang, tujuh. Tunggu 15 minit tak datang lagi. Tunggu setengah jam tak datang lagi. Sejam pun tak datang lagi. Ke pukul 3 tak solat Zuhur lagi. 3:30 tak solat Zuhur lagi. Ada apa-apa berlaku tak pada kita? Tak ada. Allah boleh je buat kita buta ke, buat apa, semuanya Allah boleh buat. Nak kata Allah yang sabur, Allah yang paling penyabar. Sebelum kita cakap anak kita degil, kita lagi degil dengan Allah. Lagi kita tak ubah cara komunikasi hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan anak, dengan isteri bermasalah. Tadi saya tak cerita habis pasal suami tu tak dam pun, tapi saya nak bagi tahu, subhanallah, orang yang jaga salat, orang yang jaga aurat tapi dalamannya tak baik, ia menunjukkan insya-Allah dengan dia jaga aurat, dengan dia jaga solat, lama-lama dalaman dia akan baik. Tapi orang yang tak jaga zahir, subhanallah, itu menunjukkan hati dia pun sakit. Kita tak boleh cakap hati dia mungkin baik daripada kita. Tapi dari sudut logik akal yang kita cakap buah tadi tu pun begitulah logiknya. Sesuatu perbuatan yang buruk pada zahir, ia mesti daripada dalam. Sebab Nabi bersabda, ala inna fil jasadi mudghah, dalam tubuh badan manusia ada seketul daging. Wa iza salahat salahal jasadu kullu, apabila daging itu baik seluruh anggota badan. Wa iza fasadat fasadal jasadu kullu, bila daging ini buruk, busuk, maka buruklah seluruh anggota badannya. Kata-katanya pun akan buruk, pelakuannya akan buruk. Ala wahya qalbun, katalah itu adalah hati. Yang zahir akan melambangkan hati. Subhanallah. Okey, jadi soalan apa ni tadi tu? Pasal suami tu. Ustazah, isteri ni dia kata kalau bercakap dengan suami, tegur suami, suara dia ni tinggi. Kalau menjawab pun salah, tak jawab pun salah. Kalau tak jawab, kenapa diam? Betul lah tu salah. Contoh kan, kenapa diam? Kalau jawab pun salah, siano lelaki. Biasa tuan-tuan buat apa? Malah layan. Saya ada satu kisah untuk muhasabah orang perempuan. Klien saya datang. Isteri ni, kita ada buat session, ada satu slot, saya tahu masa dah nak habis, tinggal lebih kurang. Okey, dah habis pun. Dah 11:03 minit. Tapi ada pengajaran yang sangat bagus daripada cerita kisah benar ni. Ringkas je. Saya bagi isteri dengan suami isteri, okey puan, tuan, sekarang adalah sesi untuk masing-masing boleh luar. Siapa nak mula dulu? Ustazah, saya dulu, isteri. Saya mula dulu Ustazah. Saya ada tak banyak pun Ustazah, ada 10 perkara je yang saya nak sebutkan pada suami saya. Suami ni kan muka pun macam tu kan. Dia pun cakap, pertama saya harap suami saya gini-gini. Kedua Ustazah, ketiga, perempuan pandai susun ayat kan. Bunyi solehah je ayat. Subhanallah Ustazah, insya-Allah, dia selit-selit tu. Saya pun sedar kelemahan saya Ustazah, tapi untuk suami saya, perempuan kan mulut manis kan. Dia cakap. Lepas tu, okey puan, terima kasih. Sekarang encik, peluang untuk encik, saya harap isteri diam ya. Puan jangan cakap apa-apa. Kalau saya tak cakap macam tu, sekali si suami sebut, mama jawab. Okey, sekarang untuk encik pula. Suami diam. Saya habis congkel. Encik, cakaplah encik. Takkan tak ada satu. Diam. Diam je. Lepas tu akhirnya saya bagi kertas. Kertas. Okey encik, kalau encik tak nak cakap, encik boleh tulis. Orang isteri pun kena bagi. Kalau tak ada aktiviti, isteri ni akan jadi lain macam. Okey. Jadi saya bagi juga kertas, tulis. Okey. Sekarang kita tulis. Saya memang suka buat macam tu. Nanti akan buat tanda tangan. Kemudian ni, saya akan buat salinan untuk saya, salinan untuk ni. Sebab apa yang kita cakap, lepas tu janji kita pada pasangan biar bertulis.
Sebab akan datang, bila datang sesi yang seterusnya, saya akan keluarkan balik, dah buat belum apa janji kita nak berubah untuk pasangan. Cakap senang, buat senang. Masa tu kalau tak ada ustazah, saya tak buat. Baliklah, nanti datang balik. Sebab saya kata kalau klien tak nak bagi kerjasama, tak nak ubah, apa yang dia cakap dia tapi tak nak buat, tak ada apa yang berubah. Tapi biasanya mesti ada kaitan dengan solat. Saya kata orang lelaki tadi tu yang suami isteri makin menteruk tu, saya kata encik ada masalah komunikasi dengan Allah. Sebab itu isteri encik dengan encik ada masalah komunikasi. Isteri suka makin mu. Habis tu saya kena buat apa ustazah? Saya suruh ustazah nasihat isteri saya, ustazah nasihat saya pula. Sebab masalah encik bukan masalah saya. Encik diuji oleh isteri macam tu, saya kata encik kena balik semula pada Allah, baiki komunikasi. Solat tak boleh tinggal, itu saatnya kita bercakap dengan Allah. Solat dia awal waktu, cuba solat di masjid. Dia telefon saya balik, tak sampai 2 minggu, ustazah tak payah panggil lah isteri saya, alhamdulillah banyak perubahan. Saya tanya siapa berubah sebenarnya? Betul lah saya berubah. Betul tuan-tuan puan-puan. Sebab itu Allah berfirman, setiap apa yang berlaku pada diri kamu, maksudnya kebaikan atau keburukan adalah disebabkan diri kamu sendiri. Ubah diri, sebab ubah diri kita, subhanallah, Allah akan ubah orang sekeliling kita, insya-Allah. Baiklah. Lepas tu suami ni kan saya bagi kertas, dia tulis sikit, lepas tu dia potong. Lepas tu dia tulis, tu dia potong balik. Isteri ni kan, ustazah boleh tak muka surat belakang? Betul. Dah habis muka surat sampai bawah belakang pula. Saya kata boleh, bagilah buat aktiviti. Perempuan tak hidup diam. Okey. Lepas tu saya tanya, encik, dah siap tu encik? Kenapa encik tak cakap, tak tulis? Saya tak boleh nak bantu encik. Apa yang encik nak daripada isteri apa semua? Lepas tu isteri ni kan menjawab, itulah ustazah, saya tak ada apa-apa masalah. Nampak tak? Tengok. Dia tak ada apa nak komen saya pun. Saya okey, ustazah, saya okey. Aduh, perasan betul lah. Memang pengerusi perasaan sedunia. Macam tu kan, persatuan. Saya okey. Tengok, dia tak satu pun dia tak boleh nak komen saya. Confident betul. Suami bila dengar isteri cakap macam ni, suami jawab, ustazah macam ni, saya dah kahwin 20 tahun dengan isteri saya. Saya tahu buruk dia. Saya tahu kelemahan dia. Saya tahu di mana aib dia. Kalau saya nak tulis ustazah, memang tak cukup kertas ni ustazah. Tapi sebab saya kenangkan kebaikan dia, pengorbanan dia, dia susah payah mengandung melahirkan semua tu, saya tak sanggup tulis walaupun satu. Ustazah paksa macam mana saya takkan tulis keburukan isteri saya. Isteri dia kat sebelah menangis-nangis. Saya pun, saya nak sebut orang perempuan, kadang-kadang kita rasa kita menang, kita boleh sebut itu, ini pada suami. Bang, gini-gini, awak sebagai suami, tadi saya dengar ceramah Ustazah Asma, dia siap tambah, ustazah tak cakap pun dia tambah. Guna nama ustazah. Ustazah cakap macam ni bang, gini. Bukan saya cakap, ustazah cakap. Kan? Minta maaf kalau kita datang majlis ilmu tapi menampakkan aib orang lain, aib suami, aib orang lain, kita tak dapat manfaat apa-apa. Sebab itu dalam kitab Hidayatul Salikin, yang pertama ilmu yang bermanfaat itu dia letak antara ciri bermanfaat, melihat aib diri sendiri, menambah ketakutan tentang Allah, menambahkan ni. Semua nampak diri sendiri. Tapi kalau kita dengar satu ilmu, nampak orang lain, menunjukkan ilmu tu bukan jadi manfaat untuk kita, jadi musibah untuk kita. Balik, duk nampak keburukan suami, nampak keburukan anak. Tapi bila kita dengar, melihatkan kelemahan kita sebagai suami, tuan-tuan, tanggungjawab banyak benda tak buat, isteri, semua tengok diri sendiri, insya-Allah ilmu tu jadi bermanfaat. Kita boleh ubah diri kita dan kita boleh ubah orang sekeliling kita, insya-Allah. Subhanallah. Ada lagi ke soalan lain? Tak ada dah. Alhamdulillah. Jadi, Masya Allah, MC pun dah berdiri kat situ. Tu kira amaran tegas lah tu. Saya mohon maaf salah dan silap sepanjang perkongsian lebih kurang sejam setengah dengan tuan-tuan puan-puan sekalian. Mudah-mudahan dapat manfaat, dapat iktibar, insya-Allah. Tajuk kita pada hari ini, cinta isi dia nombor 3. Si dia tu selain daripada Allah dan Rasulullah. Saya sebenarnya antara persiapan yang saya buat untuk datang ke sini, ada beberapa himpunan kisah para sahabat yang sangat hebat, bagaimana mereka kerana Allah dan Rasulullah, mereka sanggup korbankan apa saja walaupun terpaksa mengorbankan anak dan isteri sebagai bukti tanda cinta kepada Allah dan Rasulullah. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah menguji cinta dia, Allah suruh sembelih anak. Betul tak? Allah tidak pernah meminta kita sesuatu benda yang sangat sukar sebenarnya. Tapi Nabi Ibrahim diuji dengan diperintahkan Allah supaya sembelih anak.
Nabi Ibrahim boleh saja, ya Allah berilah perintah yang lain ya Allah. Perintah ni sangat berat. Sebab itu anak yang dinantikan lebih 80 tahun. Dah lah dapat anak suruh tinggal, dah jumpa sekejap suruh sembelih. Ujian yang sangat berat. Akhirnya Nabi Ibrahim nekat, tak ada petikaikan langsung. Tetap nekat, tak adalah kok nanti Allah batalkan ni. Tak ada ni. Tak ada terdetik apa-apa. Memang nekat bulat nak sembelih anaknya Ismail. Tapi tiba-tiba Allah gantikan dengan kibash. Nabi Ibrahim benar, dia tak sembelih anak dia, tapi dia telah membuktikan dia berjaya menyembelih rasa cinta pada anak demi membuktikan rasa cinta kepada Allah. Subhanallah, Allahu Akbar. Sampai dalam Al-Quran Allah sebut, aku mengambil Ibrahim Khalilah sebagai kekasihku, kesayanganku. Nabi Ibrahim naik darjat sebagai kesayangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para lelaki, tuan-tuan, para ayah, para isteri, para ibu sekalian, hari-hari kita akan diuji dengan cinta kepada manusia sekeliling, cinta pada kereta, cinta kepada handset, cinta kepada makan dan minum, cinta kepada rehat, cinta pada bos, cinta pada pekerjaan. Kita kena buat apa yang mampu kita buat ialah jadikan semua itu perantaraan kita kepada Allah. Maksudnya datang ujian daripada melalui anak, ya Allah sabar. Sebab sabar itulah tanda cinta kepada Allah. Kerja masa panjkat ataupun tamprin terus baca bismillah, mana ya Allah aku bekerja kerana-Mu ya Allah. Jadi kerjalah sungguh-sungguh, cintailah pekerjaan kita. Ada orang bekerja 30 hari dapat gaji 30 hari. Tapi ada orang bekerja 30 hari dapat gaji 30 hari, dapat juga pahala daripada Allah 30 hari. Tapi kena jadikan kerja sebagai ibadah. Imam Al-Ghazali letakkan 3 syarat asas. Yang pertama niat kerana Allah, yang kedua jangan campur maksiat dalam kerja. Jangan ada pergaulan bebas. Rakan sekerja lelaki, perempuan berduaan pergi minum kat kafe dan sebagainya. Kita kata rakan sekerja kot khalayak ramai, tapi itu dah dikira maksiat dah tu. Kalau suami kita nampak kita duduk minum air dengan suami orang lain, agak-agak suami marah tak? Kadang sebab atas dasar kerja kita meringankan benda tu. Langgar syariat waktu kerja, kerja tak jadi ibadah. Yang ketiga, jangan sampai pekerjaan kita melengahkan kita daripada kewajipan kepada Allah. Sebab kerja semayang, tak semayang tinggal. Sebab kerja semayang lewat. Padahal kita boleh je dahulukan solat, ada waktu yang dah diperuntukkan. Tapi sebab kita makan 1 jam tu semayang, kelang kabut. Semayang dah kadang tak sah dan sebagainya. Semayang lewat dekat asar, jamak sekali. Bukan jamak dah tu, itu jamak takyah, bukan jamak takdim dah tu. Bukan jamak takhir tu dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan insya-Allah hidup kita untuk Allah, mati kita juga untuk Allah. Akhirnya kita akan bertemu dengan Allah di syurga Allah, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya sudah dapat